Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Azman bin Safi'i, pegawai SIP dari PPD Kulai. Pada kesempatan ini, saya akan mewakili rakan-rakan Elite Negeri Johor akan berkongsi dengan semua para peserta TS25 kohort 4, 5, 6 bagaimana melaksanakan e-latihan bagi modul 2 dan modul 7. Sebelum itu, saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua peserta TS25 kohort 6 yang baru saja menyelesaikan e-latihan bagi modul 1, dan juga saya ucap tahniah juga kepada peserta TS25 bagi kohort yang ke-5 yang baru saja menyelesaikan latihan bagi modul 6. School Leadership Community Channel. Jadi pada kesempatan ini saya akan fokuskan bagaimana pelaksanaan bagi modul 2 iaitu bagi kohort 6 dan pelaksanaan bagi modul 7 bagi kohort 4 dan 5. Fokus pada hari ini lebih kepada satu perkongsian saja sebagai satu panduan kepada para peserta bagaimana mahu melaksanakan e-latihan dan juga bagaimana mahu melaksanakan e-tutorial dalam classroom, iaitu bagaimana kita memberikan maklum balas terhadap latihan-latihan dalam classroom. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya terus mulakan sesi pada hari ini untuk kita masuk dalam D5. Kita akan gunakan platform ED5. Kita masuk dalam platform ED5 dan daripada ED5 tersebut nanti kita akan terus kepada e-latihan dan seterusnya kepada classroom. Seperti yang ada di paparan, di sini menunjukkan bahawa saya gunakan platform ataupun pelayar Google. Tuan-tuan boleh gunakan pelayar-pelayar lain, misalnya Firefox ataupun Microsoft Edge yang bersesuaian. Baik, untuk masuk dalam platform Portal D5, dia ada pelbagai cara. Sama ada kita klik pada link yang kita telah ada ataupun kita type saja perkataan D5 KPM login seperti ini dan kita pilihlah daripada menu yang ada Google Site seperti ini, dan saya dah tekan sebenarnya dia akan keluar paparan seperti ini. Ini merupakan perkara yang bagi saya biasa dilalui oleh semua peserta. Barangkali ada dalam kalangan tuan-tuan dan puan ialah pengetua dan guru besar baru atau dalam kalangan GPK baru, kemungkinan perkara ini masih baru. Jadi ini boleh dimanfaatkanlah. Jadi kita pergi ke Portal D5, kita log masuk. Bila kita tekan log masuk, dia akan pergi ke paparan ini, dan pada paparan ini kita pilih menu yang kedua iaitu guru. Okey. Ini bila tekan guru saja dia akan keluarkan ada 10 menu dekat sini pada menu guru, dan kita tekan pada menu nombor 4 iaitu berkaitan aktiviti. Kita tekan aktiviti keempat ini, paparannya yang keluar ialah seperti ini. Okey. Dia ada beberapa aktiviti kat sini, ada 9 aktiviti, dan kita fokus kepada aktiviti yang ke-8 iaitu berkaitan dengan program transformasi sekolah. Kita klik di sini. Tak kisah sama ada tuan-tuan dan puan merupakan kohort yang ke-4, yang ke-5 ataupun yang ke-6, tekan saja nombor 8. Okey, bila tekan saja menu nombor 8 ni, dia akan membawa kita kepada ini paparan untuk menu 8 tadi. Dekat sini dia ada menu utama dan ada beberapa menu-menu lain. Jadi tuan-tuan dan puan boleh tekan pengenalan kalau nak mengetahui apakah yang terkandung objektif matlamat TS25 ini. Saya tunjukkan saja tapi tak bermaksud untuk uraikan dengan panjang lebar. Perkara ini sangat penting bagi kepimpinan sekolah supaya kita dapat menjelaskan kepada stakeholder kita tentang apakah TS25 itu dari segi pengenalannya, dari segi penekanan terhadap bidang keberhasilannya yang 4 itu. Kemudian punca kuasa ini untuk menjawab soalan-soalan rutin sama ada daripada pihak guru, ibu bapa atau stakeholder yang lain berkaitan dengan TS25. Jadi ini merupakan maklumat yang tuan-tuan boleh akses. Berada pada mana? Iaitu ada pada bahagian pengenalan. Okey, info terkini ini merupakan perkara-perkara baru. Sekiranya ada perubahan-perubahan, ada keputusan-keputusan yang dikongsikan oleh pembina modul atau BPG ataupun master trainer, dia akan masuk kat sini. Jadi kita kena bukalah. Contohnya kat sini dapat dilihat
Pengumuman terkini kat sini ialah latihan modul 2 telah bermula 8 Jun. Latihan modul 7 bermula 10 Jun. Tetapi sila baca kat bawah, toolkit dan tugasan modul 2 modul 7 hanya boleh diakses pada 14 Jun 2021 iaitu pada hari ini. Baik, dekat sini pun ada makluman berkaitan dengan rakan elit. Ini maklumat-maklumat ni tuan-tuan kena bacalah. Saya tak perlulah saya nak perincikan apa dia. Boleh baca sendiri. Dekat sini kalau boleh buka dengan kerap lah. Sebab kalau ada sebarang perubahan dia akan paparkan di sini. Baik, saya teruskan lagi apa yang ada pada paparan menu utama ni. Kita lihat tadi pengenalan tadi, info terkini, kemudian modul latihan. Modul latihan ini ialah modul latihan bersemuka sebenarnya. Iaitu daripada modul 1 sampai modul 8. Yang ini tuan-tuan boleh muat turunlah berdasarkan kepada modul apa yang tuan-tuan ikuti. Misalnya sekarang ini untuk kohort 6, kita berada pada modul 2. Okey, buka modul 2. Kohort 4 dan 5 sekarang ini sepatutnya modul 7. Jadi bukalah modul 7. Jadi dalamnya ialah mengandungi modul-modul yang telah digabungkan, digabungkan daripada semua submodul. Dan tujuannya ialah untuk rujukan. Baik, seterusnya ialah e-latihan. Inilah fokus kita nanti sebenarnya. Fokus latihan, kita akan buka sebentar lagi. Ini dashboard, rakan elit, perkongsian amalan terbaik dan maklum balas. Jadi, kita punya fokus pada hari ini ialah bagi peserta iaitu berkaitan e-latihan. Dan saya akan fokus kepada modul 2 dan modul 7 sahaja. Baik, kita klik dekat sini, modul latihan. Dan tuan-tuan dapat perhatikan kat sini. Okey, ada juga info terkini kat sini, dimasukkan juga. Tapi kat sini kita dapati ada pendaftaran. Yang ini pendaftaran ni bagi rakan elit saja. Ini panduan kat sini, tuan-tuan boleh klik nanti. Panduan kat sini ada panduan untuk semua kohort. Panduan kat sini. Dia ada panduan untuk pegawai KPM, ada panduan untuk rakan elit, ada panduan untuk e-latihan bagi program peserta program TS25. Jadi tuan-tuan boleh klik dan kita lihat. Pada bahagian ini kita dapati panduan peserta latihan ni kat sini dia ada nyatakan tentang penjajaran berkaitan pelaksanaan bagi modul 6, modul 7 dan modul 8 bagi kohort 4 dan 5. Dan seterusnya kat sini dia ada garis panduan berkaitan dengan pelaksanaan tugasan secara dalam talian. Dan kat sini tuan-tuan boleh pilihlah kalau secara spesifik di mana tuan-tuan berada, kohort mana. Jadi klik saja. Contoh kat sini katakan saya nak fokus kepada kohort yang keempat. Saya klik kat sini. Untuk tahun ini kohort 4 modul 7 ini merupakan modul yang pertama sekali tuan-tuan ikuti untuk tahun ini bagi khusus atas talian. Jadi fokus saya ialah kepada kohort 4. Bagi aspek ini bagi kohort 5 dan 6 mereka telah pun ikuti satu sesi penerangan berkaitan dengan perkara ini. Jadi sekarang ini saya nak tunjukkan apakah panduan cara melaksanakan e-latihan ini ataupun latihan secara dalam talian ini bagi peserta kohort 4. Jadi untuk peserta kohort 5 dan 6, tuan-tuan dah terima pendedahan sebelum ini, anggaplah ini sebagai ulang kaji semata-mata. Jadi saya akan fokuskan kat sini. Yang tadi saya tunjukkan ialah proses dari mana kita bergerak daripada satu elemen ke elemen yang lain sampailah kepada panduan ini. Jadi buat masa ini saya akan fokus dulu kat sini untuk terangkan apakah panduan yang perlu diikuti oleh peserta-peserta kohort 4 khususnya berkaitan dengan pelaksanaan latihan secara dalam talian ini. Jadi saya akan present kat sini. Baik, ini satu perkongsian saja. Tuan-tuan boleh baca sendiri nanti, bahan ini boleh dimuat turun. Baik, jadi untuk sesi perkongsian saya atau penerangan saya akan fokus kepada perkara-perkara ini, iaitu tentang pengenalan, perincian item modul latihan bagi kohort 4. Sebab kohort 4 ni first time untuk ikuti latihan atas talian ini untuk tahun ini. Okey, kemudian struktur latihan dalam talian, peranan, tata cara mengikuti latihan, kod akses Google Classroom dan seterusnya peruntukan masa latihan dan siapakah pihak-pihak yang tuan-tuan boleh hubungi seandainya ada sebarang pertanyaan, ada isu berkaitan dengan proses pelaksanaan e-latihan ini. Okey, saya teruskan. Baik, kita terus ke sini. Ini merupakan satu pengenalan bagi kohort yang keempat. Ini merupakan untuk tahun ini, tahun pertama tuan-tuan laksanakan latihan atas talian bermula dengan modul 7. Baik, jadi modul latihan program transformasi sekolah ini secara atas talian sebenarnya telah pun bermula pada tahun 2020 dan pada tahun 2001 semua modul latihan TS25 ini
telah diakses di pelantar pembelajaran KPM D5. Sebelumnya kita gunakan Skologi. Baik, jadi inilah antara perkara-perkara yang ada pada item modul e-latihan, iaitu daripada pengenalan, kemudian tuan-tuan nanti diminta untuk pendaftaran, ada penerangan berkaitan objektif bagi setiap modul, kemudian apakah kriteria kejayaan yang dihasratkan dicapai oleh semua peserta, kemudian ada beberapa siri video penerangan, kemudian disertai dengan slide pembentangan, lepas tu ada aktiviti kuis interaktif, ini bergantung kepada modul tertentulah. Kemudian ada bahan-bahan sokongan, iaitu bahan-bahan bacaan tambahan. Di samping kita ada slide pembentangan, kita ada video, tuan-tuan juga dibekalkan dengan bahan sokongan untuk bacaan lanjutan. Kemudian seterusnya ada info berkaitan dengan pelaporan dekat situ, maklum balas. Kemudian ada tugasan-tugasan, penilaian daripada peserta berkaitan dengan kandungan modul. Ada e-tutorial, kemudian ada toolkit, kemudian ada info berkaitan panel pembina dan juga sumber rujukan. Ini satu pengenalan saja khususnya kepada peserta daripada kohort yang keempat. Kemudian ini perinciannya. Sebenarnya semua elemen-elemen ini dia menggunakan dua platform lah, boleh saya katakan begitu. Satu disebut sebagai platform Google Site, yang mana kandungan Google Site ialah kandungan berkaitan e-pembelajaran, berkaitan dengan slide, berkaitan dengan video, berkaitan bahan sokongan. Manakala Classroom ini pula ialah berkaitan dengan aktiviti-aktiviti, khususnya berkaitan dengan aktiviti toolkit bagi setiap modul. Dan tugasan juga berada dekat sini. Jadi maknanya kat sini prosesnya ialah kita ikuti bahan pembelajaran daripada Google Site, baca, dengar, cuba fahami kandungannya, muat turun bahan yang difikirkan boleh meningkatkan kefahaman kita, dan pada penghujung submodul dia ada toolkit, dan toolkit itu perlu dilaksanakan dengan menggunakan platform Google Classroom. Baik, okey, jadi untuk makluman para peserta, sepatutnya sesi yang kita laksanakan ialah kita mula dengan Google Site, lepas tu baru kita selesaikan Classroom untuk toolkit berkenaan, submodul berkenaan. Selepas selesai itu kita kembali kepada Google Site semula untuk submodul seterusnya, dan kita laksanakan segala aktiviti pembelajaran, akhiri dengan Classroom, dan begitulah seterusnya pusingan yang berikutnya. Jadi yang itu kena difahamilah, sebab saya dapati ada juga di kalangan peserta ni mula-mula masuk Google Site, aktiviti pembelajaran, masuk Classroom dan tak keluar langsung terus selesaikan semua toolkit. Jadi itu tak berapa tepat, sebab toolkit ataupun bahan-bahan latihan dalam Classroom ini sepatutnya hanya diselesaikan setelah kita memahami proses pembelajarannya pada Google Site. Itu proses yang sepatutnya. Nanti saya akan tunjukkan simulasi bagaimana proses itu berlaku. Baik, kita pergi kepada berikutnya. Yang ini saya perincikan sedikit, walaupun kohort 6 dan kohort 5 dah ikuti perkara ini. Jadi ini untuk kohort 4. Saya fokuskan untuk kohort 4. Anggaplah satu ulang kaji saja kepada peserta TS25 bagi kohort yang kelima dan yang keenam. Baik, ini saya katakan tadi, kalau site tadi, dalam Google Site dia mengandungi maklumat pembelajaran, e-latihan, berkaitan dengan slide, berkaitan dengan video, berkaitan dengan bahan-bahan sokongan lain yang perlu difahami, dicernakan oleh peserta, dan pada penghujung itu nanti mereka akan masuk Classroom. Apa yang ada pada Classroom? Dia ada toolkit bagi setiap modul. Okey, dan toolkit ini nanti saya akan terangkan, dia ada 3 cara bagaimana kita melaksanakan aktiviti dengan toolkit ini. Pada bahagian seterusnya saya akan terangkan. Kemudian kita ada e-tutorial. E-tutorial ini ditentukan oleh negeri. Macam kita di Johor, kita mengambil inisiatif untuk kita tetapkan hari tertentu. Yang lepas tu kita tetapkan 3 hari misalnya, adakan e-tutorial untuk sama-sama melihat sesi penerangan dari penerakan elit. Lepas tu nanti kita akan masuk dalam bilik-bilik perbincangan berdasarkan daerah masing-masing. Itu pendekatan yang kita ambil. Kemudian kita ada penilaian daripada peserta. Dekat sini sama ada penilaian itu dalam bentuk kuis, ataupun berkaitan dengan penilaian peserta tentang kandungan modul. Dan dekat sini ada tugasan. Tugasan ini merupakan elemen terakhir yang perlu diselesaikan oleh para peserta. Dan dekat sini kita dapati, tuan-tuan dan puan, bahawa kat sini dia punya kriterianya
tugasan itu ada 3 saja, iaitu sama ada belum, sedang ataupun telah dilaksanakan. Dan tahapnya tuan-tuan dan puan, dia ada tahap sederhana, ada tahap baik dan ada tahap cemerlang. Ini akan dilaksanakan oleh rakan elit berdasarkan kepada proses bimbingan maklum balas yang diberikan oleh peserta, sama ada pada Google Site ataupun dalam Classroom. Baik, ini perincian berkaitan dengan apa yang terkandung dalam Google Classroom. Baik, okey, saya teruskan tuan-tuan dan puan. Seandainya ada pertanyaan selepas ini, bolehlah masuk ke dalam ruang perbincangan yang disediakan. Nanti saya akan berikan link pada akhir video ini untuk tuan-tuan dan puan adakan sesi perbincangan dengan rakan elit. Baik. Okey, seterusnya inilah struktur latihan yang saya sebutkan tadi. Langkah pertama ialah kita kena masuk dalam portal ED5. Okey, ni kita dah masuk tadi. Lepas tu kita akan melaksanakan aktiviti. Kita dah masuk, saya tunjukkan tadi. Kita tekan ikon nombor 3, kita masuk aktiviti nombor 8. Kita pergi ke e-latihan, saya dah tunjukkan semua tadi. Okey, lepas tu nanti kita pergi ke borang pendaftaran. Kemudian kita laksanakan semua submodul dalam Google Site, iaitu ada video, ada slide, ada quiz, interaktif, bahan sokongan lain kita baca. Selesai ini kita pergi ke toolkit, iaitu dalam Classroom. Sebelum kita buat penilaian dan akhirnya kita melaksanakan tugasan untuk kita capai goal kita lah, untuk menyempurnakan latihan dalam talian. Ya. Okey, ini berkaitan struktur latihan dan ini ialah dari segi peranan. Saya cuma fokuskan peranan tuan-tuan dan puan sebagai peserta saja kat sini. Sebagai peserta, apa yang tuan-tuan kena laksanakan, iaitu yang pertama sekali ialah melaksanakan latihan dan cuba memahami apakah matlamat program TS25 ini dan apa yang diperolehi, pengetahuan, kemahiran yang diperolehi daripada sesi sama ada Google Site ataupun dalam Classroom tadi, cubalah laksanakan di peringkat sekolah. Baik, kemudian mentor. Tuan-tuan nanti selepas ini akan menjadi mentor kepada warga sekolah yang lain. Sekarang ini yang ada khusus hanyalah pengetua guru besar dan juga SLT tertentu, bukan semua. Untuk modul 2 misalnya kita ada 2 saja, iaitu pengetua guru besar dan GPK. Jadi begitu juga dengan modul 7. Jadi siapa yang terpilih, siapa yang sebagai peserta, tindakan tuan-tuan dan puan selepas itu ialah memastikan segala pelajaran khusus ini diikuti sepenuhnya, bina pemahaman semantap mungkin yang boleh, sebab selepas ini tuan-tuan akan jadi mentor untuk memberikan penerangan, untuk memberi bimbingan kepada warga sekolah yang lain, sama ada dalam kalangan warga guru, AKP ataupun pemimpin-pemimpin pertengahan. Baik, inilah peranan tuan-tuan dan puan. Baik, dan ini ialah tindakan-tindakan pada peserta. Kita boleh bagi kepada 3 bahagian. Yang pertama sekali, sebelum latihan, apa yang tuan-tuan kena laksanakan, iaitu rasanya tuan-tuan dah pun terima surat pemakluman berkaitan latihan program TS25. Inilah punca kuasanya. Kemudian tanggungjawab tuan-tuan dan puan ialah mengikuti keseluruhan latihan dalam konteks kohort 4 ini. Tuan-tuan kena ikuti nanti latihan bagi modul 7 dan juga modul 8. Manakala bagi kohort yang ke-6 ikuti semua modul 1 hingga 5 untuk tahun ini, dan bagi kohort yang ke-5 ikuti modul 7 dan 8 jugalah, sama seperti kohort 4. Baik, ini semua latihan. Kemudian semasa latihan, ini sebagai saran semak saja, kena daftar setiap modul, kemudian mengikuti keseluruhan modul sama ada pada Google Site ataupun pada Classroom, kemudian dapat bimbingan dari rakan elit, terutamanya e-tutorial. E-tutorial itu merupakan satu platform yang sangat penting tuan-tuan sebab berlakunya interaksi antara rakan elit dengan peserta. Kalau dalam platform e-latihan sama ada Google Site ataupun Classroom, tuan-tuan hanya dapat info dalam bentuk sehala, sama ada video tuan-tuan lihat, slide tuan-tuan baca, cuba fahami. Tapi pada e-tutorial ialah satu sesi di mana tuan-tuan diberi ruang dan peluang yang secukupnya untuk berinteraksi dengan rakan elit bagi memahami kandungan-kandungan yang ada dalam e-latihan tersebut. Baik, dan yang akhir sekali, semasa latihan ini, maklumkanlah kepada rakan elit sebarang cadangan, pandangan berkaitan dengan perjalanan kursus ini. Meskipun dalam bentuk yang kelemahan, katakan ada kelemahan pada modul ini, maklumkan kepada rakan elit supaya kita boleh salurkan kepada pihak-pihak berkaitan untuk ditambah baik sama ada pada modul ini ataupun untuk keperluan akan datang. Dan selepas latihan tuan-tuan, ini penting juga,
iaitu memastikan semua submodul, toolkit, kuis, penilaian dan tugasan dilengkapkan. Kemudian sijil kehadiran akan direkodkan oleh penyaras SPL KPM dan tuan-tuan dan puan nanti sepatutnya akan mendapat sokongan daripada rakan elit, sama ada SIP maupun SIC, daripada rakan elit maupun daripada master trainer. Jadi kalau boleh berilah kerjasama yang sepenuhnya dan memaklumkan kepada rakan elit andai kata ada perkara-perkara yang memerlukan penekanan atau memerlukan penjelasan semula, kerana ia ada kaitan dengan sejauh mana keberkesanan tuan-tuan dan puan nanti dalam melaksanakan transformasi sekolah. Dia bermula dengan pengetahuan. Pengetahuan akan membina kemahiran dan kemahiran itulah yang nantinya akan menghasilkan keberhasilan terhadap pelaksanaan transformasi di sekolah. Baik, okey, kita teruskan lagi. Ini sebenarnya adalah satu perincian perincian yang telah pun saya jelaskan tadi tentang tata cara yang perlu diikuti oleh para peserta. Jadi bahagian ini nanti tuan-tuan boleh rujuklah semula bahan ini boleh dimuat turun. Boleh baca perincikan untuk memaksimumkan kefahaman tuan-tuan dan puan. Baik, jadi ini untuk kod 4. Dia ada kod untuk masuk dan kod ini akan dibekalkan oleh penyaras rakyat elit negeri. Rasanya telah ada telah pun kita telah panjang rakyat elit tentang akses untuk classroom ini kepada kod 4. Okey. Kemudian untuk kohort 5 dan 6, saya dimaklumkan oleh penyaras negeri bahawa kita menggunakan tapak classroom yang sama. Info yang saya terima untuk classroom bagi kohort 5 dan 6, mereka gunakan platform yang sedia ada yang tuan-tuan gunakan sekarang ini, iaitu bagi kohort 6 sekarang ini tuan-tuan melaksanakan classroom untuk modul 1. Jadi untuk modul 2 nanti kita akan gunakan platform classroom yang sama juga. Begitu juga dengan kohort yang kelima. Sekarang ini tuan-tuan melaksanakan modul 6 baru selesai modul 6. Nanti pada classroom yang sama tuan-tuan akan melaksanakan modul 7. Baik, saya difahamkan begitu. Nanti sebarang ada perubahan kita akan maklumkan. Baik. Jadi ini berkaitan dengan peruntukan masa. Okey, bagi kohort yang ke-5 dan 6, kita telah pun berkongsi iaitu tentang peruntukan masa bagi pelaksanaan modul 1 bagi kohort 6 dan juga modul 6 bagi kohort yang ke-5. Tapi kali ini untuk modul 2 dan modul 7 kita nampak kat sini. Jadi dari segi peruntukan masa bagi modul 2 iaitu kohort yang ke-6, pembelajaran ada 7 jam, tutorial ada 9 jam. 9 jam ni insya-Allah kita akan bagikan 3 jam sehari lah. Kita akan buat 3 hari nanti untuk sesi tutorial. Kuis 1 jam, kemudian tugasan peruntukannya ialah 10 jam dan keseluruhannya ialah 27 jam untuk modul 2. Manakala bagi kohort 4 dan 5 yang akan mengikuti modul 7, pembelajaran ada 11 jam, ada kuis 1 jam, setakat ini 2 saja. Yang lain setakat ini berdasarkan hari ini sebuka, ini saja. Jadi nanti kita lihat kemungkinan ada perubahan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa dalam portal e-latihan. Baik, ini berkaitan peruntukan masa. Kita pergi seterusnya, yang ini ialah maklumat yang tuan-tuan perlukan seandainya ada keperluan nak bertanya berkaitan dengan kandungan modul ini ataupun proses e-latihan ini. Boleh tanya, terutamanya lah kalau boleh fokus kepada rakyat elit terlebih dahulu. Lepas tu kalau tak selesai bertanya dengan penyaras negeri, baru kepada urus dia lah. Ikutlah saluran-saluran yang sesuai, kerana insya-Allah segala isu-isu ini akan ditangani dengan seberapa segera bagi memastikan bahawa tuan-tuan dan puan dapat melaksanakan e-latihan ini dengan lancar dan dapat mengurangkan kesilapan, kekurangan dan kelemahan. Baik, jadi itu yang saya nak kongsikan berkaitan dengan panduan bagi pelaksanaan e-latihan. Yang ini saya fokuskan untuk kohort yang keempat sebenarnya. Kohort keempat, tapi untuk kohort yang lain telah pun terima sebelum ini panduan yang serupa ini. Jadi anggaplah ini sebagai satu ulang kaji sajalah untuk meningkatkan kefahaman kita. Baik, seterusnya. Okey, bila sampai kepada bila kita buka aktiviti, kita terus kepada menu nombor 8 iaitu program transformasi sekolah, dan dekat sini nanti kita akan melihat menu utama yang ada, iaitu daripada pengenalan sampailah kepada maklum balas dashboard. Jadi saya dah tekan tadi iaitu kita pergi ke latihan. Okey, lepas tu ada sikit info. Lepas tu kita terus kepada modul latihan yang ini. Okey, lepas tu kita tekan modul teras. Okey.
Baik, dekat sini tuan-tuan kat sinilah inilah kita nak masuk ke, ini merupakan menu utama untuk kita masuk modul-modul mengikut kohort. Sekarang ini untuk kohort yang ke-6, tuan-tuan tekan modul 2. Okey. Tekan modul 2. Bagi kohort yang ke-4 dan 5, tuan-tuan tekan modul 7 yang telah pun dibuka. Jadi pada hari ini saya nak tunjukkan gunakan platform modul 2 lah, sebab sebagai SIP peranan kami ialah kita nak beri sokongan semaksimum mungkin kepada pengetua guru besar. Nanti modul 7 ni insya-Allah rakan SIC akan terangkan, tapi prosesnya hampir sama tuan-tuan. Prosesnya hampir sama. Okey. Apa yang berlaku pada modul 2 nanti begitu juga pada modul 7. Tinggal lagi kandungan dia je berbeza. Tapi prosesnya sama. Kita lihat apakah proses yang tuan-tuan kena lalui. Jadi kita klik pada modul 2. Okay, sangat penting tuan-tuan Okey, ini yang kita namakan sebagai Google Site. Google Site iaitu tapak e-pembelajaran, e-latihan. Bagi modul 2. Kalau ada modul 7 nanti dia keluar modul 7. Kat sini bagi modul 2 ada pengenalan tentang apakah kandungan bagi modul 2. Secara umumnya kita nampak kat sini modul 2 ini antara kandungannya kat atas ni. Okey, dia ada ringkasan modul 2. Okey, ni ringkasan modul 2. Kemudian dia disentuh juga kat sini berkaitan dengan sub modul 2. Jadi apakah kandungan yang ada pada sub modul 2? Iaitu ada 3 sub modul. 2.1 pengupayaan pemimpin pertengahan, 2.2 interpretasi data, pemacu transformasi, 2.3 pembudayaan komuniti pembelajaran profesional. Jadi kat sini rakan-rakan nanti lihatlah untuk kohort 4 dan 5, tuan-tuan lihat nanti modul 7. Dia mempunyai kandungan yang sama, format yang sama, strukturnya sama. Okey. Kemudian ini dia adalah maklumat berkaitan dengan pengenalan. Ini slide-slide yang tuan-tuan kena buka untuk memahami apakah kandungannya. Dan ini saya katakan tadi, iaitu modul yang telah digabungkan antara sub-modul tersebut. Dan modul ini dikemaskini pada Mac 2020. Baik, pada tahun lepas kita gunakan ini untuk sesi bersemuka. Baik, kemudian seterusnya dekat sini ada maklumat berkaitan dengan pembina modul. Lepas itu ada pendaftaran. Ini wajib dilaksanakan oleh semua peserta modul kohort 6. Semua peserta lah kohort 4, 5, 6 kena buat pendaftaran untuk bahagian ini. Masing-masing ikut modul masing-masing. Okey. Jadi letakkan nama penuh, kad pengenalan dan siapakah tuan-tuan puan, iaitu peserta latihan dan hantar. Baik, selesai ini, fasa ini selesai, kita tekan mula latihan. Yang ini minta maaf saya tunjukkan bagi kohort yang ke-6 Jadi kohort yang ke-4, kohort yang ke-5 tuan-tuan bukalah nanti e-latihan bagi modul berkenaan. Baik. Jadi ini dia ada 3 tajuk atau 3 submodul. Ini merupakan progress barnya. Jadi 2.1 ini pengupayaan pemimpin pertengahan. Ini objektifnya dan ini kriteria kejayaan. Nampak ni, tempoh masa yang dijangkakan, disyorkan ialah 60 minit untuk sub-modul ini. Jadi apa tuan-tuan buat ialah kena ikuti semua. Ini video penerangan, kena ikutilah video penerangan ini. Lepas tu, tuan-tuan perhatikan untuk sub-modul 2.1 ini 21 ni, nampak ni 21. Dia ada 2 kali aktiviti classroom. Pertama sekali ialah aktiviti sebelum e-pembelajaran. Iaitu selepas tuan-tuan lihat video penerangan, tuan-tuan nanti diminta untuk terus melaksanakan toolkit 211 bahagian 1 dan toolkit 211 bahagian 2. Ini notalah hari ni dia akan buka hari ni. Jadi tuan-tuan kena buka classroom, kena masuk classroom ini. Baik, lepas tu ini dia punya info lah info berkaitan dengan arahan arahan ni atas ni diminta kita tengok. Diminta kita masuk classroom dulu, laksanakan toolkit ini. Okey, lepas tu kita kembali semula ke e-latihan untuk ikuti sesi penerangan ini semua. Sesi penerangan. Ini slide penerangan daripada master trainer. Okey, kemudian slide pembentangan. Okey, bahan sokongan. Kalau tuan-tuan nak mendapatkan maklumat yang lebih lanjut berkaitan perkara-perkara yang menjadi asas kepada sub-modul ini asas kepada perkara-perkara berkaitan sub-modul ini, iaitu berkaitan pemimpin pertengahan. Ini ialah maklumat-maklumat berkaitan dengan bagaimana artikel-artikel ini boleh membantu kita dalam meningkatkan kefahaman supaya kita dapat menggerakkan, dapat kita mengupayakan pemimpin pertengahan di peringkat sekolah kita.
Baik, ni boleh muat turun dan boleh baca lah. Baik, okey, nampak ni? Ini adalah aktiviti Classroom yang kedua. Tadi mula-mula kita kena buat dulu sebelum e-pembelajaran. Yang ini selepas e-pembelajaran. Baik, apa yang saya tekankan kat sini ialah sangat penting untuk tuan-tuan kuasai bahawa site ini tuan-tuan kena jadikan sebagai bahan pembelajaran, bahan latihan. Manakala untuk laksanakan aktiviti masuk dalam classroom. Jadi, setelah tuan-tuan dan puan melaksanakan toolkit 2.11 dan bahagian 1 bahagian 2 ini, tuan-tuan kena masuk balik pada Google Site ini untuk ikuti video-video ini semua. Ini proses pembelajaran lah, e-learningnya. Selesai, masuk balik dalam classroom. Ini yang kita harapkan daripada peserta. Kita tak nak nanti peserta, dia dah jumpa classroom ni, dia masuk classroom dan dia terus melaksanakan semua aktiviti sampai selesai. Sedangkan dia tak mengikuti sesi e-pembelajaran dalam Google Site. Ini yang kita bimbang lah. Sebab kalau itu berlaku, tuan-tuan nanti ada masalah pemahaman. Kerana apa tuan-tuan dan puan? Sebab toolkit ini hanya membantu kita dalam kita melaksanakan aktiviti-aktiviti berasaskan kepada penerangan-penerangan yang ada dalam Google Site. Jadi kalau tuan-tuan tak tengok ini, tak tonton video-video penerangan ini, tak buka slide yang dibekalkan, terus laksanakan classroom, mungkin tuan-tuan boleh selesai melaksanakan latihan, tapi dari segi pemahaman, tuan-tuan tak akan dapat pemahaman yang sepenuhnya. Okey, oleh demikian, sangat perlu untuk tuan-tuan buat secara sistematik, buat satu persatu. Sekarang ini kita sedang laksanakan 2.1 pengupayaan pembimbingan pertengahan. Arahannya apa? Masuk classroom ni untuk kita laksanakan toolkit, kita masuklah. Okey, kita tekan pada classroom untuk laksanakan aktiviti 2.1. Itu arahannya. Dia kata sebelum e-pembelajaran kita masuk dulu. Jadi tekanlah, kita tekan dan kita laksanakan aktiviti yang diarahkan. Apa aktivitinya? Okay, saya tunjukkan. Okey. Inilah paparan classroom. Dan kita lihat pada classwork, kita pilih modul 2. Dilihat apa aktiviti 2.1 tadi. Ini dia, aktiviti 2.1. Arahannya ialah sebelum kita laksanakan e-pembelajaran, okay, kita kena buat dulu toolkit 2.1 ni dan 2.1.2. Jadi kita tekan je lah. Tekan. Ini prosesnya. Kita tekan. Baik. Selepas itu, kita laksanakan aktiviti sesuai dengan arahannya. Dia kata kat sini, semua peserta dimohon untuk melengkapkan bahan yang diberi di bawah ini sebelum menonton video pengupayaan pertengahan. Jadi, ini merupakan satu senarai semak berkaitan dengan beberapa item yang ditanya kat sini. Jadi, tuan-tuan dan puan peserta sekalian kena jawab ni dulu. Tandalah. Tanda dulu. Tanda jawab yang bersesuaian. Okey. Lepas tu, jawab semua sekali. Okey. Ini 2.11 dia sekaligus 21 ni toolkitnya. Senarai semak pengupayaan pemimpin pertengahan. Yang kedua ialah instrumen amalan pemimpin pertengahan. Jadi walaupun dia ada dua toolkit tapi dia dalam satu paparan saja. Satu Google Docs punya dokumen. Kat sini dua toolkit. Jadi ini laksanakan dulu. Katakan tuan-tuan dah laksanakan dah laksanakan ni. Okey. Kita dah laksanakan ni, kita pun tekan butang done lah. Saya sebagai tak adalah sini sebab saya sebagai rakyat elit, saya ni teacher lah, tak ada butang done. Tapi nanti tuan-tuan dah buat, dah laksanakan, tekan butang done. Nanti saya akan tunjukkan pada segmen yang ketiga nanti bagaimana kita nak menghantar tugasan. Baik. Okey, jadi katakan tuan-tuan dah laksanakan aktiviti 2.1.1 dan 2.1.2. Selesai yang ini, kita sepatutnya kembali semula kepada e-pembelajaran punya tapak, iaitu Google Site. Bukan kita selesai yang ini, kita terus buat semua sekali aktiviti yang ada pada classroom. Kita buat semua. Contohlah, kat sini dah ada dah soalannya. Contoh katakan kat sini, okay, selesai yang ini, katakan kita terus buat yang lain-lain. Buat berkaitan 2.1, buat semua ni. Tak boleh lah. Sebab ini kita buat berfasa-fasa. Walaupun kat sini dia dah ada dah dia punya toolkitnya, tapi kita pastikan laksanakan toolkit itu mengikut fasa-fasanya. Kalau sekarang ini kita pada fasa 2.1 berkaitan dengan pengupayaan pembimbingan pertengahan, selesai yang ini, sepatutnya kita patah balik kepada apa? Kita patah balik kepada kita punya e-latihan ini untuk kita ikuti pula proses ini.
dan seterusnya sampai habis. Masuk balik classroom, baru kita pergi ke classroom. Selesaikan tugasan ini. Selesai, masuk balik ke site ini dan kita tekan butang seterusnya. Okey, seterusnya nampak butang ini warna biru dan kita pun laksanakan proses e-pembelajaran di sini. Buatlah segala aktiviti yang diarahkan kat sini. Misalnya kat sini ada video, kita kena tonton. Ni video ni banyak video. Penerangan dari master trainer, kitaran data, kita ada video berkaitan dengan interpretasi data. Semua lihat proses-proses ini sampai habis. Dah habis. Ini bahan pembentangan pula. Ini tadi ialah video-video. Ini ialah bahan pembentangan yang digunakan oleh master trainer tadi untuk rujukan kita. Ini semua boleh dimuat turun tuan-tuan dan puan. Boleh dimuat turun untuk bacaan kita. Okey, kemudian ni bahan sokongan. Bahan sokongan untuk sub-modul yang kedua, iaitu berkaitan dengan interpretasi data dan pemacu transformasi. Okey, jadi tuan-tuan kita baca semua ni. Kita baca. Baik. Kemudian perhatikan kat sini ada template contoh-contoh yang kita boleh muat turun untuk kegunaan kita semasa kita melaksanakan e-latihan dan semasa kita melaksanakan amalan di sekolah. Ini merupakan perkara-perkara template yang kita boleh muat turun. Termasuklah kat sini ada OPPM, ada pintas dan sebagainya. Ni nota-nota tambahan yang kita boleh rujuk juga untuk sub-modul ini. Okey, banyak ni bahannya. Okey, banyak bahannya kat sini kita boleh rujuk. Kita pergi bawah lagi, pergi bawah, kita ikuti semua ini. Okey. Nah, lepas tu kita akan jumpa dengan classroom semula dan kita klik classroom ini untuk laksanakan aktiviti toolkit submodul 223, 224 dan 228 sampai selesai. Lepas tu kita kembali semula ke site ini untuk kita laksanakan seterusnya 2.3, iaitu berkaitan dengan pembudayaan komuniti pembelajaran profesional atau PLC, dan proses yang sama berlaku. Jadi saya tak akan ulanglah proses sama saja. Kalau ada video, tonton. Kalau ada slide, baca, buka, muat turun. Bahan sokongan, muat turun. Misalnya kat sini bahan sokongan ni berkaitan dengan alat-alat kolaboratif PLC. Kita mungkin nak faham prosesnya secara amali. Kat sini video dah ada, muat turun. Klik pada link, tuan-tuan akan dibawa ke akses video berkenaan. Dan ini dokumen-dokumen sokongan yang boleh membantu kita dalam meningkatkan kita punya kefahaman berkaitan dengan konsep dan proses pelaksanaan PLC. Baik, ini semualah rujuk. Last kali kita pergi kepada toolkit. Toolkit ni kita masuk balik classroom. Jadi itulah prosesnya. Jadi mohon kalau boleh jangan tuan-tuan dah masuk classroom tak nak keluar-keluar. Terus buat daripada A sampai habis. Maka bagi saya amat rugilah sebab proses pembelajaran berlaku pada site ni, site ini ialah merupakan tapak e-pembelajaran. Yang ini ialah untuk toolkit. Jadi itulah yang saya nak pesan rakan-rakan. Kemudian kita selesai ni, kita pergi ke seterusnya. Okey, untuk penutup modul, misalnya kat sini ada maklum balas, ada quiz dan ada info berkaitan dengan pakar rujuk modul 2. Jadi tuan-tuan boleh rujuk mereka di samping rakan elit. Jadi itulah proses yang sepatutnya berlaku. Jadi saya rasa itulah segmen saya yang kedua, iaitu penerangan bagaimana tuan-tuan dan puan boleh akses kepada portal e-pembelajaran atau portal D5, dan kat situ tuan-tuan akan melaksanakan e-pembelajaran menggunakan Google Site dan Classroom untuk menyelesaikan tugasan-tugasan ataupun melaksanakan aktiviti toolkit. Jadi itu proses yang berlaku. Jadi itu merupakan segmen yang kedua yang saya terangkan berkaitan dengan bagaimana kita boleh akses kepada portal E-D5 untuk melaksanakan e-latihan dan bagaimana kita integrasikannya dengan Classroom untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan toolkit. Jadi untuk seterusnya selepas ini saya akan berikan panduan bagaimana tuan-tuan dan puan menghantar latihan dengan menggunakan platform Classroom. Jadi kita take file dulu 5 hingga 10 minit. Selepas ini kita akan sambung. Sementara kita berehat, tuan-tuan boleh saksikan beberapa video testimoni daripada para pengetua, pemimpin sekolah berkaitan dengan pengalaman mereka, kejayaan mereka dalam melaksanakan program transformasi sekolah. Dan sesi ini merupakan rakaman daripada pengetua besar daripada kohort yang sebelumnya. Jadi kita rehat dahulu, sambil-sambil itu bolehlah tonton video yang dipaparkan ini.
Selamat datang ke Sekolah Kebangsaan Air Hitam Batu Pahat Johor. Sekolah ini berhampiran di Pekan Air Hitam dan ini merupakan pintu utama ataupun laluan utama murid-murid, guru, AKP dan ibu bapa masuk ke Sekolah Air Hitam. Sekolah ini ialah merupakan sekolah TS 25 kohort 4. Di hadapan sekolah ini kita hiasi dengan berbagai pokok bunga dan juga maklumat untuk merangsang murid-murid datang ke sekolah. Selamat datang ke Sekolah Kebangsaan Air Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam sinergi, salam transformasi. Saya Cikgu Haji Zahid bin Haji Ibrahim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Air Hitam Batu Pahat Johor. Sekolah ini merupakan sekolah TS 25 kohort 4. Kedudukan sekolah ini ialah di luar bandar, sekolah grade A. Dan sekolah ini berhampiran dengan Pekan Air Hitam. Sekolah ini daripada 52 orang guru, 10 orang AKP dan seramai 665 orang murid. Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1920. Dan tagline sekolah ini ialah kualiti sekolah, kemenjadian murid, keutamaan kami yang menjadi satu pendukung untuk warga sekolah mencapai visi dan misi sekolah. Ini merupakan ruang legar pejabat Sekolah Kebangsaan Air Hitam dan di sini ditempatkan pejabat-pejabat bilik ataupun tempat rakan-rakan SLT beroperasi. Di sebelah saya ialah Guru Perlekanan Pentadbiran iaitu Cikgu Muhammad Nawawi yang sangat komited membantu pengurusan kurikulum khususnya dan juga akan dibantu dan disokong oleh Cikgu Maskur bin Osman, Guru Perlekanan HEM yang sentiasa menjaga kebajikan dan membantu pengurusan sekolah. Dan di sebelah kiri Cikgu Wan Ismawi bin Wan Alwi, Guru Perlekanan Kurikulum yang membantu pengurusan kurikulum dan pada tahun lepas Sekolah Kebangsaan Air Hitam telah mencapai di peringkat negeri dan juga kebangsaan. Dan disokong lagi dengan Guru Pendidikan Khas iaitu Puan Irni Jora binti Rahim. Dan mereka ini merupakan SLT yang sangat membantu dan dibantu oleh rakan-rakan guru yang merupakan MLT yang melaksanakan program-program atau aktiviti sekolah di peringkat sekolah untuk menjayakan visi misi sekolah Kebangsaan Air Hitam. Dan mereka ini merupakan kekuatan ataupun yang melonjakkan sekolah ke peringkat yang lebih tinggi. Dan saya mengharapkan mereka pada tahun ini juga akan mencipta kejayaan dengan terhasilnya kemenjadian murid yang berkualiti. Pendidikan Holistik 2.0 mengoptimalkan potensi, memaksimalkan keberhasilan merupakan gagasan atau wawasan yang dibawa oleh Jabatan Pendidikan Johor di peringkat sekolah, matlamat strategik ataupun hala tuju sekolah. Telah kita paparkan untuk disebarluaskan, untuk dilihat dan dihayati oleh semua warga sekolah, terutama murid-murid dan juga karakter murid. Ini adalah merupakan satu maklumat yang dipaparkan setiap bangunan supaya murid-murid kita di sekolah, khususnya di Sekolah Kebangsaan Air Hitam ini dapat menghayati dan melaksanakan khususnya dalam kemenjadian sasiah murid yang terpuji. Bagi menghasrat itu, visi dan misi sekolah juga kita letakkan di setiap tangga yang menjadi tumpuan supaya dapat dihayati untuk dilaksanakan sebagai warga pendidik. Ini merupakan inovasi yang telah dibuat oleh rakan-rakan guru, rakan-rakan MLT. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Dan ini merupakan inovasi yang telah dipertandingkan pada tahun 2020 dan mendapat tempat kedua di peringkat negeri. Pada tahun ini pula kita akan bertanding pula inovasi yang telah dibuat oleh rakan guru kita iaitu AppGone dan telah mendapat 3 tempat terbaik pada tahun ini di peringkat daerah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, cikgu nampak hari ini kamu dalam keadaan ceria. Siapa yang boleh bantu kita mengetuai tagline sekolah? Okey, silakan. Cuba. 1, 2, 3, go! Alhamdulillah, terima kasih semua. Boleh duduk. Cikgu nak mengucapkan jutaan terima kasih khususnya kepada ayah dan ibu kamu, satu kumpulan SDK iaitu sukarelawan dalam kelas yang membantu, menceriakan, mengindahkan kelas kamu. Jadi cikgu harap dengan keadaan ini dan dibantu dengan guru kelas kamu yang sangat kompeten iaitu Cikgu Misman. Kelas ini adalah kelas yang antara kelas yang tercantik dan indah di kawasan di bangunan ataupun di kelas-kelas Sekolah Kebangsaan Air Hitam. Dan keadaan maklumat, persekitaran, keadaan kelas yang susunan meja yang
yang cantik dan cikgu harap murid-murid kamu dapat datang ke sekolah, dapat belajar, berjumpa kawan. Ini merupakan satu tempat yang baik untuk diri kamu di peringkat sekolah. InsyaAllah cikgu doakan kamu datang dengan penuh harapan, insyaAllah pula dengan kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat? Apa hari ini? Tuan-tuan dan puan, ini merupakan baju salah seorang pekerja perbersihan yang sangat komited membantu kerja-kerja sekolah bersama dengan sokongan PIBG, dan ini merupakan hasil-hasil kerja tangan yang dilaksanakan oleh pekerja perbersihan dan juga ahli PIBG dan juga komiti. Tuan-tuan boleh lihat persekitaran yang ada di kawasan Sekolah Kebangsaan Air Hitam. Ini merupakan satu sokongan yang berterusan daripada komuniti, selain daripada pekerja perbersihan, guru-guru, AKP, orang individu, wakil rakyat sangat membantu khusus untuk membangunkan Sekolah Kebangsaan Air Hitam. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan elit yang terdiri daripada SIP Partner Plus. Bagi Sekolah Kebangsaan Air Hitam, SIP Partner Plus ialah Tuan Haji Rahman bin Hassan. Beliau merupakan seorang pegawai yang sangat komited yang dapat membina, membantu saya dalam mencorakkan Sekolah Kebangsaan Air Hitam. Saya mengucapkan terima kasih atas sokongan padu Tuan Haji Rahman. Begitu juga bagi rakan-rakan guru. Kami juga dapat pegawai ataupun SSC yang dapat membantu sekolah, khususnya terima kasih kepada Tuan Haji Roslan bin Muhammad, Puan Hafizah bin Abdul Rahman, pegawai SSC yang sangat komited yang membantu guru-guru kami dalam menjana kualiti kemejadian murid di bilik darjah. Jadi saya bagi pihak sekolah mengucapkan jutaan terima kasih kepada pegawai pendidikan di area Batu Pahat, kepada pegawai SIP, SIC dan juga komuniti ataupun stakeholder yang sangat-sangat membantu khususnya dalam kemejadian Sekolah TS25, Sekolah Kebangsaan Air Hitam. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zulkifli bin Abdullah, Guru Besar SK Felda Cemplak, sebuah sekolah dalam kawasan Felda yang terletak di daerah Segamat, Johor. Merupakan sekolah TS25 kohort 5 yang telah dilantik mengikuti program transformasi sekolah TS25 pada tahun 2020. Syukur Alhamdulillah, SK Felda Cemplak telah diletakkan di bawah bimbingan rakan elit yang sangat hebat dan membantu, iaitu Tuan Haji Sazali bin Ahmad, pegawai SI Partners Plus, dan Ustaz Dul Hisham bin Samsuri, pegawai SISC Plus. Program Transformasi Sekolah 2025 TS25 merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah kemejadian murid dan sekolah yang berkualiti agar selaras dengan keperluan semasa pendidikan di negara kita pada masa ini. SK Felda Cemplak merasa amat bertuah kerana diberi peluang untuk mengikuti program TS25 ini. Setelah menganjak tahun kedua mengikuti program ini, saya dapat rasakan terdapat banyak perubahan positif yang berlaku daripada pelbagai aspek, khususnya yang menjadi matlamat dan teras TS25 itu sendiri. Dari aspek kepimpinan, sebelum mengikuti program TS25, corak pentadbiran saya boleh dikatakan tidak teratur, tidak berstruktur dan kurang sistematik kerana lebih tertumpu kepada pemahaman dan pengalaman sendiri, juga ada kalanya tak ikut-ikut rentak pentadbiran terdahulu. Namun, setelah mengikuti program TS25, apabila mengikuti kursus yang dijalankan bagi modul 1 dan 2 contohnya, serta mendapat bimbingan yang sangat baik dan berkesan daripada rakan elit, corak pentadbiran saya mula berubah kepada pentadbiran yang lebih tersusun, berstruktur dan lebih sistematik. Contoh yang paling jelas adalah dalam membuat penetapan hala tuju sekolah. Melalui bimbingan rakan-rakan elit, saya dapat membangunkan hala tuju sekolah dengan mengambil kira kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi, menggunakan dan mempraktikkan model-model yang sesuai seperti model GROW sebelum membuat penetapan hala tuju. Saya juga dapat menyediakan pintas dan OPPM yang banyak membantu dalam penyediaan perancangan program yang teratur. Hasilnya, saya dapat membina hala tuju yang lebih jelas dan mudah dipahami serta dapat dikongsi bersama oleh seluruh warga SKFC. Alhamdulillah.
Ketika ini sekolah kami sedang bergerak menuju dan merealisasikan hala tuju dan matlamat yang sama. Setelah mengikuti program TR25 ini, secara jujurnya saya dapat rasakan terdapat banyak perubahan yang berlaku di sekolah. Saya boleh lihat daripada pelbagai aspek. Persekitaran sekolah dan bilik darjah boleh dikatakan berubah 360 darjah berbanding sebelum mengikuti program TS25. Perubahan ke arah yang lebih kondusif ini sangat penting dalam mewujudkan persekitaran sekolah yang bermakna. Selain itu, melalui program TR25 juga saya dapat menggalakkan serta memotivasikan guru dan warga sekolah dalam memastikan sekolah berkualiti dapat direalisasikan sederap dengan kemenjadian murid. Perubahan paling ketara, pembudayaan Professional Learning Community PLC telah berlaku di SKFC. PLC tidak lagi menjadi perkara asing buat warga pendidik di SK Felda Cemplak sebagaimana sebelum mengikuti program TS25. Berbagai alat kolaboratif digunakan pada setiap masa mengikut keperluan dan juga dijadualkan supaya lebih bersistematik. Hasilnya dapat dilihat pada perubahan kaedah pengajaran guru dan suasana PDPC dalam bilik darjah yang lebih bermakna berbanding sebelum TS25. Pembelajaran bermakna dalam bilik darjah juga mula wujud apabila murid-murid mengikuti PDPC guru dengan lebih berkesan. Justru, secara tidak langsung kemenjadian murid dapat dipertingkatkan. Perubahan-perubahan ini sememangnya banyak dibantu oleh rakan-rakan elit melalui sesi-sesi kunjung bantu ke sekolah. Dalam masa yang sama, melalui program TS25 ini juga, pihak sekolah dapat membuka ruang dan peluang seluas-luasnya kepada ibu bapa dan komuniti bagi menghayati peranan dan tanggungjawab mereka untuk sama-sama berkolaboratif membantu pihak sekolah. Dengan mengikuti kursus yang dijalankan di samping bimbingan rakan-rakan elit secara berterusan, saya dapat belajar langkah-langkah yang perlu diambil dalam membina hubungan dan meningkatkan penglibatan juga sokongan komuniti dalam sama-sama mencapai hala tuju sekolah. Saya dapati sejak melaksanakan program TS25 ini, kehadiran ibu bapa dan komuniti dalam setiap aktiviti dijalankan menunjukkan peningkatan. Ibu bapa dan komuniti juga memberi sumbangan dalam pelbagai bentuk seperti kewangan, tenaga dan kepakaran. Kerjasama dan pelibatan aktif ini sememangnya dapat membantu pihak sekolah dalam melestarikan kecemerlangan sekolah. Sebagai contoh, sekolah kini telah mempunyai ladang sawit dalam kawasan sekolah yang diusahakan oleh PIBG dan komuniti, yang mana hasil tuaian disalurkan semula ke dalam akaun PIBG untuk kegunaan murid dan juga sekolah. Secara keseluruhannya, program TS25 ini sememangnya banyak membantu guru-guru besar dalam mengurus dan mentadbir sesebuah sekolah dalam merealisasikan sekolah berkualiti dan kemenjadian murid. Rakan-rakan elit juga tidak dapat dinafikan peranan dan bimbingannya dalam memastikan matlamat dan objektif TR25 itu tercapai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salina binti Muhammad. Saya merupakan guru penolong kanan pentadbiran SK Taman Kota Kulai 2. Sekolah ini adalah merupakan kohort pertama dalam TS25 di negeri Johor. Baik, dari segi pemimpin berkesan, pengurusan sekolah menjadi lebih efektif dan efisien. Barisan kepimpinan sekolah yang diketuai oleh Tuan Guru Besar dan dibantu oleh barisan guru-guru penolong kanan telah mengamalkan norma-norma yang lebih menjurus kepada kepimpinan yang berkesan. Secara sepakat, hala tuju sekolah telah dibuat mengikut acuan sendiri yang selari dengan keupayaan dan kelebihan yang ada di sekolah ini. Jadi setiap program juga dirancang dengan teliti dan mengambil kira pelbagai aspek dan akhirnya memberi faedah kepada seluruh warga sekolah dalam kalangan murid-murid yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Baik, seterusnya dari segi guru berkualiti pula, guru-guru menyedari bahawa mereka perlu bertindak selari dengan apa yang telah digariskan dalam TS25 ini. Antaranya menitik beratkan suasana pembelajaran abad ke-21, pembudayaan PLC,
menganalisis sesuatu isu sebelum melaksanakan program, sama ada program jangka pendek maupun jangka panjang. Guru-guru juga mempunyai inisiatif untuk melibatkan para sukarelawan dalam kalangan ibu bapa atau penjaga dalam membantu menjadi pemudah cara dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka ataupun lebih dikenali dengan SDK. Penubuhan pasukan sukarelawan ini secara tidak langsung dapat membantu guru meningkatkan proses PDP di dalam bilik darjah. Okey, seterusnya kita juga dapat lihat dari aspek persekitaran pembelajaran bermakna. Okey, dari aspek ini kemudahan di sekitar sekolah telah dinaik taraf dan diperindah serta bermaklumat daripada suasana yang biasa-biasa kepada suasana yang lebih ceria. Bilik-bilik khas seperti perpustakaan, hub pembelajaran dan surau telah dihias dan dinaik taraf bagi menimbulkan suasana ceria dan selesa, terutamanya apabila murid-murid menggunakan bilik-bilik tersebut untuk PDPC. Pembinaan wakaf seperti wakaf Umi dan wakaf perpustakaan komuniti menyediakan satu suasana pembelajaran yang lebih santai, kondusif dan bermakna. Dengan ini, pencapaian prestasi murid dapat dipertingkatkan dan penglibatan ibu bapa serta komuniti juga semakin menunjukkan petanda yang positif. Kami sebenarnya telah mendapat sokongan padu daripada PPD, khususnya daripada SIP dan juga SISC+. Selain itu, kami juga mendapat bimbingan daripada master trainer dan rakan elit daripada IAB dan juga IPGKTI. Antara sokongan yang kami terima ialah berkaitan dengan pembangunan kapasiti kepimpinan, guru, kefahaman berkaitan modul-modul TS25, membantu dari segi perancangan dan pelaksanaan pintas dan hala tuju sekolah. Saya mengucapkan penghargaan dan terima kasih terutamanya kepada Tuan PPD Kulai iaitu Encik Zainal bin Buang dan pegawai-pegawai SIP PPD Kulai iaitu Encik Azman, Encik Misri dan pegawai-pegawai SISC Plus iaitu Puan Azura, Puan Anita serta pegawai-pegawai PPD lain yang turut terlibat dalam memberi sokongan kepada kami untuk menjayakan program TS25 di sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Saya Cikgu Haji Zulkifli bin Alid, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Jaafar Alba, Kota Tinggi, Johor. Hala tuju sekolah ini ialah mencapai taraf cemerlang dalam aspek kemenjadian murid dan sekolah berkualiti pada akhir tahun 2022. Inilah dua aspek yang menjadi matlamat akhir yang kami pegang erat. Sebagai sekolah yang melaksanakan program transformasi sekolah 2025, ringkasnya TS25, kohort 3, banyak perubahan yang telah dilakukan sehingga sekolah ini diiktiraf sebagai penerima anugerah khas TS25 kategori sekolah menengah sempena Majlis Anugerah Kualiti dan Inovasi Anjuran PPD Kota Tinggi pada tahun 2019. Dalam aspek kepimpinan, perubahan yang berlaku setelah mengikuti program TS25 ialah pengetahuan dan kemahiran para pemimpin sekolah iaitu SLT dan MLT dalam aspek pengurusan organisasi semakin meningkat. Mereka telah tahu mengurus perubahan dengan menggunakan teori atau model yang berkaitan
tahu tentang hala tuju sekolah yang jelas, peranan pemegang taruh, proses coaching dan mentoring, interpretasi data, PLC, dan lain-lain lagi. Dalam KRA Guru Berkualiti pula, perubahan ketara dari aspek kualiti dan kompetensi guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran atau PDPC. Guru melaksanakan pengajaran dengan lebih terancang berpandukan Standard 4 SKPMG 2 serta mengaplikasi konsep pembelajaran bermakna 6C: Character, Citizenship, Collaboration, Communication, Creativity, dan Critical Thinking. Mereka juga melaksanakan KMR dan PBD dengan cemerlang. Dalam aspek sokongan PIBG dan komuniti pula, pelbagai anugerah telah diterima, antaranya anugerah Juara PIBKS 2019. Sokongan PIBG telah meningkat dengan sangat ketara dan data kajian yang dibuat pada tahun 2018 menunjukkan lebih 90% responden bersetuju bahawa tahap sokongan PIBG dan komuniti kepada sekolah jauh meningkat berbanding suatu masa dahulu. Pelbagai kemudahan diterima oleh sekolah hasil sumbangan komuniti seperti dewan terbuka, dataran, peralatan dan banyak lagi. Dalam aspek persekitaran, pengajaran dan pembelajaran bermakna pula, keadaan bilik darjah telah jauh berubah menjadi lebih baik. Stesen-stesen pembelajaran diwujudkan di luar bilik darjah. Persekitaran dan fizikal sekolah diubah menjadi lebih cantik, lebih menarik dan kondusif, serta murid menjadi pembelajar yang aktif. Di samping itu, pencapaian murid juga dalam bidang akademik, co-curriculum, aspek kehadiran ke sekolah, disiplin dan pelbagai lagi juga semakin meningkat. Terima kasih atas bimbingan dan tunjuk ajar rakan elit SIP Plus dan SISC Plus kepada sekolah. Mereka sangat membantu dan sangat profesional dalam melakukan proses bimbingan kepada sekolah. Terima kasih kepada warga sekolah termasuk PIBG dan komuniti. Terima kasih kepada PPD Kota Tinggi. Terima kasih kepada JPN Johor. Terima kasih semua. Terima kasih PS 25. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita teruskan sebentar tadi beberapa video testimoni daripada pengetua-pengetua dan guru besar yang telah pun berkongsi tentang pengalaman mereka, tentang kejayaan-kejayaan mereka yang telah mereka capai sepanjang melaksanakan program TS25. Semoga perkongsian yang diberikan oleh rakan-rakan pengetua tadi dapat sedikit sebanyak memberikan inspirasi, memotivasikan atau beri semangat kepada tuan-tuan dan puan untuk melaksanakan tindakan-tindakan atau langkah-langkah ke arah perubahan, iaitu transformasi sekolah. Jadi untuk segmen yang seterusnya, yang terakhir, saya akan berkongsi dalam aspek teknikal sama ada kepada peserta kohort 4, 5 ataupun 6 memberikan maklum balas ataupun menyerahkan tugasan mereka sama ada bagi khusus TS25, modul 2 maupun modul 7.
Jadi sebenarnya bahan ini telah pun ada dalam portal MOE D5 ataupun dalam portal e-latihan TH25 seperti yang saya tunjukkan tadi. Cuma yang ini saya telah muat turun untuk saya jelaskan langkah-langkahnya. Baik, semulakan dengan kandungan bagi panduan berkaitan dengan cara-cara penghantaran menyempurnakan toolkit ataupun tugasan. Yang saya akan fokuskan pada hari ini ialah cara penghantaran. Dia ada 3. Satu, kaedah 1 ni, kaedah 2 dan kaedah 3. Kaedah 1 ialah menggunakan platform Google Classroom sahaja. Yang kedua ialah gunakan Google Drive dan yang kaedah ketiga ini ialah menggunakan platform-platform lain. Tujuan diberikan pelbagai cara dan kaedah ini ialah untuk memastikan kebolehcapaian kepada semua peserta bagaimana mereka boleh menghantar. Kita mudahkan urusan. Jadi tuan-tuan bolehlah memilih apa jua kaedah. Yang penting ialah ianya merupakan kaedah yang memudahkan bagi tuan-tuan dan puan. Baik, kita lihat Baik. Jadi untuk menyempurnakan penghantaran tugasan ini, pihak pembangun modul telah menggunakan suatu kaedah yang dinamakan sebagai DERS. Saya tak pasti U kat sini kenapa S mungkin deru lah agaknya deru lagi mudah lah deru Jadi langkahnya bagaimana? Yang pertama sekali kita download bahan. Yang kedua kita dah download tu kita edit bahan tadi supaya disesuaikan dengan kita punya bahan. Sesuaikan dengan kita punya. Kemudian kita rename bahan ini supaya bahan tersebut senang untuk diidentifikasikan oleh rakan elit. Kemudian akhir sekali dah selesai kita upload. Jadi ada prosesnya deru kat sini Baik, kita lihat slide seterusnya. Baik, inilah dia proses deru tadi. Di download, iaitu kita muat turun. Saya akan tunjukkan langkah-langkahnya tadi nanti secara hands on. Kita download, tapi dekat panduan ni dah tunjukkan lah. Jadi tuan-tuan nanti boleh tengok jugalah PowerPoint ni. Saya nampak dia dah tunjukkan cara ataupun step by step yang agak mudah. Kat sini ada klik file, download, Microsoft Word Docs dan seterusnya langkah-langkah berikutnya kemudian edit, iaitu kita edit bahan yang telah pun kita muat turun tadi. Kita edit ni ialah dengan mencetak dokumen. Dia kata kat sini cetak print dokumen, lengkapkan, imbas, scan. Tapi rasanya yang ini ada kaedah yang mudah tuan. Edit ni tak semestinya kita terus cetak dan sebagainya. Saya akan tunjukkan nanti bagaimana kita edit tanpa kita cetak apa-apa. Kita hanya gunakan komputer kita hanya gunakan Google Drive, kita hanya gunakan Classroom saja, 3 saja. Tapi prosesnya ialah kita tetap kena edit bahan tadi. Kemudian seterusnya ialah kita rename. Kita rename file tadi supaya ianya mudah untuk diidentifikasi atau dikenal pasti pemiliknya oleh rakan elit untuk senang untuk follow up, follow through, tindak ikut, tindak susul dan akhir sekali ialah kita upload. Upload ni pun ada pelbagai cara. Kita akan pergi secara detail perkara ini. InsyaAllah nanti selepas sesi ini selesai, tuan-tuan akan diberikan link untuk sesi perbincangan dengan rakan-rakan elit seandainya masih belum jelas. Baik, saya terus pergi kepada kaedahnya. Terdapat 3 kaedah bagaimana kita boleh menghantar toolkit atau tugasan kepada rakan elit. Dan setiap kaedah nanti saya akan tunjukkan cara dan prosesnya. Baik, cara yang pertama ialah kita gunakan platform ataupun aplikasi Google Classroom sahaja. Iaitu kita gunakan kaedah bahan tadi kita buka dan kita copy as. Kita tak download dalam komputer tapi kita copy as dokumen tersebut untuk disimpan dalam Google Drive kita. Lepas tu kita settingkan dia supaya bahan itu boleh diedit oleh rakan elit dan sebagainya. Dan setelah itu kita tekan turn in ataupun mark as done bergantung kepada apakah arahan yang diberikan kat situ nanti. Baik, saya akan tunjukkan nanti langkah ini. Kemudian langkah yang kedua ialah langkah folder, iaitu kita muat turun semua dokumen daripada Classroom tadi ni dan kita simpan dalam satu folder di Google Drive. Kita namakan folder tersebut katakan modul 2 atau modul 7 dan kita edit kemudian bahan tersebut sebelum kita copy dia punya link untuk kita sertakan, kepilkan kepada kita punya rakan elit. Sama ada kita gunakan Telegram ke yang ini ataupun kita kepilkan dokumen pada Classroom. Dan kaedah yang ketiga, ini ialah cara yang paling mudah, iaitu kita cuma muat turun bahan tersebut ke dalam PC kita. Kemudian kita jawab
semua toolkit kat situ, gunakan komputer biasa offline. Setelah selesai, kita cuma forward bahan tersebut kepada kita punya rakan elite. Sama ada gunakan platform ini WhatsApp, Telegram atau apa jua platform lain yang biasa bagi tuan-tuan dan puan. Cuma kalau gunakan kaedah ini pun tuan-tuan tetap nanti gunakan Classroom untuk memaklumkan kepada rakan elite. Jadi Classroom ni walaupun tuan-tuan gunakan kaedah Google Drive ataupun tuan-tuan gunakan kaedah offline seperti ini, tapi Classroom ini tetap menjadi rujukan utama. Dia merupakan satu senarai semak yang tuan-tuan kena gunakan dan kena ada remark tertentu ataupun nota-nota tertentu, mesej tertentu kalau tuan-tuan gunakan kaedah nombor 3 nanti. Saya akan tunjukkan langkah-langkahnya. Baik, jadi kita teruskan. Yang ini ialah berkaitan dengan kaedah 1. Jadi saya akan tunjukkan hands-on bagaimana kita melaksanakannya secara terus dalam Google Classroom. Baik, ini kaedah 1. Ya. Cara penghantaran toolkit tugasan kita gunakan Classroom. Okey, baik tuan-tuan. Jadi sekarang ni saya akan buat satu demo. Jadi untuk itu saya akan gunakan akaun salah seorang peserta. Walau bagaimanapun saya tak dapat nak tunjukkan bagaimana kita gunakan modul 7 yang sebenar. Sebab ketika sesi ini semua rakaman, saya buat sesi rakaman bagi tujuan untuk melancarkan penyampaian supaya tiada gangguan talian dan sebagainya. Jadi saya buat rakaman awal. Semasa rakaman ini dibuat, modul 7 ini masih belum dipaparkan lagi sebab kat sini kita dah masuk, peserta dah masuk sebenarnya untuk modul yang ke-7 ni dah masuk. Kohort 4 ni dah masuk tapi kat sini kita cek classwork. Tuan-tuan lihat nanti kat classwork ni dia tak ada lagi. Sepatutnya dekat sini nanti dia dah ada dah classwork. Jadi sehingga pada waktu ini, semasa sesi ini dirakamkan, pihak pembina modul masih belum memasukkan modul 7 ini bagi kohort yang keempat. Jadi saya akan tunjukkan sekarang ni cara-cara bagaimana kita nak menghantar latihan ataupun toolkit berdasarkan kepada modul sebelum ini. Sebab sama ada tuan-tuan merupakan kohort 4, 5, 6, cara ataupun kaedah untuk kita menghantar latihan toolkit tu sama saja iaitu sama ada kita gunakan Classroom, sama ada kita gunakan Google Drive daripada Google ataupun kita buat offline, kita muat turun dan kita hantar dokumen itu gunakan WhatsApp ataupun Telegram saja. Caranya sama saja. Jadi pada hari ini disebabkan modul 7 masih belum boleh diakses, saya akan pilih kepada modul sebelum ini sebagai satu hands-on saya petang ini. Baik. Jadi katakan saya pilih satu latihan ini peserta punya ini ialah Classroom bagi peserta. Katakan kat sini saya memilih submodul 6.1 sebagai contoh. Katakan tuan-tuan sebagai peserta, okey, sama ada modul tu nanti modul 2 atau modul 7, kaedahnya serupa saja ini sebagai sampel saja. Saya klik pada sini, tuan-tuan perhatikan apabila kita klik, sebelum itu pun tuan-tuan boleh semaklah kalau dekat sini dia ada tarikh akhir penyertaan, dia akan nyatakan. Macam hari ni saya sedang buat ni, tugasan ni due date-nya hari ni. Jadi dia kena hantarlah. Jadi kita sekarang nak lihat bagaimana proses penghantaran. Ini contoh saja contoh saja. Tapi proses yang sama tuan-tuan kena buat nanti untuk modul 2 dan modul 7, sama ada kohort 4, kohort 5 maupun kohort 6. Okey, langkah pertama tuan-tuan saya mengesyorkanlah bila tuan-tuan masuk ke Classroom, langkah yang paling penting ialah tuan-tuan pergi kat Classwork ni. Classwork ini boleh dikatakan sebagai senarai semak kita untuk melihat tugasan-tugasan yang perlu kita laksanakan. Macam sini sekarang ni dalam modul 6 ada 1, 2, 3, 4, 5 tindakan yang perlu diambil. Baik, jadi kita klik 6.1. Saya mengesyorkan juga dari aspek teknikalnya, bila kita dah klik kat sini, paparan ini dia merupakan ringkasan tentang apakah keseluruhan soalan ini. Jadi saya mengesyorkan untuk supaya lebih mudah, tuan-tuan tekan bila dah klik kat sini ni, klik bawah ni ada nampak view assignment, kita buka dan kita lihat tugasan itu dengan gunakan paparan yang lebih besar, iaitu kita klik pada view assignment ini. Kita klik. Okey, tuan-tuan perhatikan ini merupakan tajuk bagi toolkit. Kemudian kat sini ini merupakan aktivitinya, dia beritahu kita apa aktiviti yang kita akan laksanakan. Okey, kemudian bawah aktiviti ini ialah arahan. Yang ini kena difahami betul-betul arahannya.
Kemudian seterusnya bawah ini adalah komen-komen. Komen-komen ni komen secara terbuka. Kalau tuan-tuan type aja komen, dia keluar kat sini lah. Kemudian pada bahagian sebelah kanan ini, kalau tuan perhatikan, dia ada tanda hijau ni, assign. Ini menunjukkan bahawa tugasan ini diberikan kepada kita, tetapi tindakan masih belum dibuat lagi. Ya. Baik, kemudian dekat your work ni, dia ada ikon add or create. Ini ialah tempat di mana kita nak menyertakan maklum balas kita nanti. Setelah kita melaksanakan toolkit ni, kita nak hantar macam mana? Kita hantar guna cara ni lah. Itu yang ada 3 kaedah tu. Saya akan tunjuk sebentar lagi. Dan yang paling penting ialah apa pun kaedah yang kita guna, sama ada kita gunakan Google Classroom punya platform, kita gunakan Google Drive untuk kita linkkan bahan-bahan, ataupun kita gunakan offline, iaitu tindakan yang kita buat ialah kita hantar kepada kita punya RE dengan gunakan WhatsApp dan Telegram. Tindakan ini tetap diambil, iaitu kita kena tekan mark as done setelah selesai. Okey, dan kita message lah kepada RE. Baik, jadi saya akan tunjukkan langkah-langkahnya. Baik, sekarang ini nanti dulu. Nanti dulu. Sekarang ni kita yang paling penting ialah kita nak lihat apa toolkit kat sini dan apa tindakan kita. Baik, saya akan tunjukkan kaedah yang pertama, tuan-tuan. Kita klik kat sini. Sebelum itu saya ingin jelaskan, sama ada tindakan tuan-tuan tu gunakan kaedah pertama, iaitu kita guna Classroom, ataupun tindakan kita berdasarkan kepada Google Drive, iaitu kita muat turun pada Google Drive, ataupun offline, tuan-tuan dan puan semua peserta tetap kena buka Classroom. Tetap kena buka. Macam inilah saya buka ni. Bila dah dibuka file ini macam ini, tuan-tuan, barulah kita decide apa tindakan kita. Okey, tuan-tuan perhatikan file ini ialah file asal yang ada dalam Classroom. Tuan-tuan perhatikan kat atas ni. Dekat atas ni dah ada beberapa orang sedang buka. Jadi kita tak boleh edit kat sini sebenarnya. Bahan ini ialah bahan yang tak boleh kita nak edit. Okey, kat sini kita nampak ada pengguna-pengguna lain yang sedang guna. Okey, kat sini ada butang request edit access. Yang ini jangan ditekan. Jadi kat sini bila kita dah buka toolkit ini, toolkit nombor 1 ni, tindakan kita ialah kita buka klik pada menu file ini. Dekat sini kita decide adakah kita nak download, nak buat secara offline, ataupun kita nak save dia dalam Google Drive kita. Okey, andai kata kaedah kita ialah kita nak gunakan offline, iaitu kita nak hantar nanti gunakan Telegram, kita nak gunakan WhatsApp, kita download saja ni. Okey, kalau kita nak gunakan kaedah yang pertama dan kedua, iaitu kita nak hantar gunakan Classroom dan juga Google Drive, tindakan kita ialah kita pergi kat make a copy dulu. Nampak ni? Make a copy. Jadi apa kita buat ialah kita klik kat sini. Ini tindakan 1, 2. Okey, kat sini, ini yang saya katakan tadi, kita kena copy dia dan kita namakan file kita lah. Toolkit 61. Katakan sini saya namakan sebagai nama, katakan nama Kamarul Zahara. Sebab saya gunakan akaun dia. Cuba contoh. Lepas tu yang penting kat sini ialah kita nak simpan ini dalam satu folder. Dalam satu folder yang senang kita nak cari. Jadi apa kita buat? Kita pergi kat My Drive ni, kita klik sekali. Lepas tu kat sini My Drive, kita buka My Drive kita ni. Okey. Lepas tu kita buka satu folder baru. Nampak ni? Kita buka new folder. Lepas tu kita type lah kat sini. Katakan kita namakan file tu, katakan TS25, katakan cohort 4. Okey, ini ialah modul 7. Okey, gitu Kita namakan file tu dan kita tekan tick ni. Okey, ingat ini untuk kaedah 1 dan kaedah 2 lah. Kaedah 1 dan kaedah 2. Kaedah 1 apa tadi? Kita nanti nak respon dengan Classroom. Yang kedua ialah kita nak respon daripada bahan yang ada di Google Drive. Okey, inilah dia tindakan kita. Kita simpan dulu. Tanda, klik. Lepas tu kita tekan select. Sebab kita dah select yang jadi, kita pun pilih lah. Okay, lepas tu tekan OK. Ingat sekarang kita dah simpan toolkit ini dalam folder ini. Nanti semua toolkit pun kita simpan dalam folder yang sama. Sekarang bahan ini nampak kat atas dah tak ada orang lain. Sebab dah jadi kita punya. Jadi apa kita buat lepas ni? Selepas ini ialah kita dah boleh kita mengisi segala jawapan kat sini. Okey. Segala jawapan kita kat sini, misalnya tuliskan the big idea, kita jawablah. Jawab seterusnya. Sediakan catatan, jawab seterusnya dan seterusnya sampai habis. Dah selesai, semualah buatlah macam biasa. Okey. Bagusnya ialah Google Drive ini, segala aktiviti kita dah type dan sebagainya, dia auto save. Jadi kita tak perlu nak save mana-mana. Baik, yang ini langkah yang kritikal, tuan-tuan kena
kena berikan perhatian. Sekarang ini dokumen kita, kita punya. Jadi apa kita buat ni, nampak kat atas pun nama tajuk dah ada nama kita. Sebab tu ini yang saya katakan tadi, kita rename file. Jadi apa kita buat selepas ini ialah kita ubah setting share supaya bahan ini boleh dibuka oleh rakan elite kita. Dengan mudah lah. Kalau tak, boleh juga. Tapi kita kena ada kaedah lah rakan elite. Nanti itu saya akan berikan tekniknya kepada rakan elite. Tapi sekarang ni untuk makluman rakan-rakan peserta, kalau boleh, kita ubah settingnya. Mudahkan rakan elite. Caranya ialah kita pergi kat share. Okey. Lepas tu, perhatikan kat bawah ni. Nampak ni? Sekarang ni status bahan ini, dia hanya membenarkan orang tertentu saja yang boleh buka. Kita nak elak daripada orang tertentu, tapi kita nak open kepada mana-mana rakan elite boleh buka. Jadi yang ini kita kena ubah settingnya dengan cara kita pergi klik yang warna biru ni. Kita klik. Lepas tu kita buat apa? Kita ubah settingnya daripada boleh dibuka oleh pemegang akaun MOEDL kepada anyone with the link. Kita yang boleh buka hanya orang yang diberikan link. Siapa dia? Iaitu rakan elite nanti. Ya. Ini cara mudah lah. Jadi kita tekan anyone with the link. Okey, cukup gitu. Biarkan dulu. Okey, perhatikan dekat sebelah kanan ni. Dia punya status ialah viewer. Viewer maknanya orang itu boleh tengok sahaja tapi tak boleh nak edit. Kalau boleh, yang ini kita ubah statusnya kepada editor. Supaya rakan elite ni dia tengok-tengok, kalau ada kesilapan yang kecil-kecil, dia boleh tolong bantu untuk tolong betulkan ke. Jadi kita beri akses kepada rakan elite untuk ubah. Okey, baik. Sekarang ini toolkit ini saya dah ubah statusnya. Pertama daripada hak milik bersama, iaitu dimiliki oleh pembina modul, sekarang dah jadi saya punya. Kemudian yang kedua saya buat apa? Saya ubah settingnya kepada anyone with the link boleh edit, dan saya telah pun ubah kepada editor. Kemudian seterusnya, supaya nak mudahkan, kita copy link. Ingat kita buat satu persatu. Apabila kita buat toolkit 6.1 contoh ni lah, baru kita buat yang ini saja. Nanti kita seterusnya buat begitulah untuk yang lain. Okey, saya sekarang ni malas nak buka lagi nanti bahan ni. Saya nak terus ambil. Copy link ni saya ambil link ni terus. Saya tekan copy link. Saya tekan done. Okey. Saya dah copy link tadi. Baru saya tekan done. Sebab apa? Sebab saya nak sharekan link tu nanti kepada rakan elite apabila saya selesai. Katakan saya dah selesai ni. Saya dah selesai buat ni. Katakan contoh lah. Contoh saja. Contoh saya dah type ni. Dah beri jawapan ni. Contoh saya dah beri jawapan ni. Katakan semua dah jawab ni. Dah jawab dah. Okey, baik. Dah selesai. Maka saya pergi balik kepada mana? Saya pergi balik ke Classroom tadi. Yang ni. Sebab ni saya dah buka ni. Ni dia. Ni dia. Sedang buka ni. Saya pergi ke Classroom. Maka saya nak hantar. Maka waktu tu saya tekan add or create. Ingat yang ini pastikan dah selesai. Kita dah selesai, dah puas hati. Sekarang kita nak hantar latihan ini. Baru kita pergi kat 6.1 tadi ni. Dan kita add or create ni. Dan kita tekan link. Sebab kita dah copy link. Dah copy link. Kita klik kat link ni. Dan kita tekan, nak ringkas. Kita tekan Ctrl V. Ctrl V ni maknanya kita pastekan dia lah. Dan kita tekan add link. Okey, nampak tu? Itu langkah pertama. Dah selesai. Jangan turn in lagi. Walaupun dia kata turn in. Biarkan dulu. Sebab kat sini ada dua tugasan. Tugasan pertama kita dah buat. Tugasan 2 belum lagi. Ini berlaku pada semua modul. Sama ada modul 2 atau modul 7. Cuma hari ini saya beri contoh bahan modul 6 lah. Sebab modul 27 masih belum boleh diakses. Okey, saya klik pula yang kedua. Ingat dan ini dah selesai. Cara yang pertama. Macam mana saya gunakan Classroom punya bahan. Okey, saya buka sekarang ini untuk aktiviti yang kedua. Saya buka. Satu tu anggap dah selesai. Okey. Lagi sekali. Bahan ini ialah bahan guna sama. Nampak kat sini sekarang ni ada 2 orang sedang buka. Kita tak boleh nak edit apa pun. Sebab bahan ini memang bahan asal yang diberikan oleh pembina modul. Dan kita tak boleh nak buat apa. Dan jangan tekan request juga. Jadi apa kita buat? Kita ada 2 langkah. Pertama sekali kita nak download. Kalau kita nak buat secara offline. Ataupun kita nak buat secara atas talian. Kita gunakan Classroom juga. Jadi prosesnya sama juga. Ya, kita pergi kat make a copy. Okey.
Lepas tu sama juga kita namakan semula fail ini. Kalau boleh di hujungnya tu ada nama kita supaya rakan elite senang nak buat semakan. Katakan tadi Kamarul Zahra juga. Tutup kurungan. Sama juga tadi kita dah buat folder. Sekarang folder tu dah ada. Jadi tak perlu buat folder lagi. Cuma kita cari je lah. Tekan kat My Drive ni. Okay. Kita tekan dekat My Drive. Okay, cari mana folder dia. Ni foldernya nampak ni. TS25. Kod 4 modul 7. Saya klik kat sini. Okay. Dan saya tekan select terus. Kalau nak tekan ni boleh juga. Kita akan nampak nanti ni folder yang pertama. Nampak ni? Toolkit 6.1 dah ada. Saya tekan select. Okay. Lepas tu saya tekan OK. Okay. Okay. Saya tekan OK je. Sekarang fail ini dah menjadi hak milik saya lah. Sebab nama pun dah berubah. Nampak ni? Daripada yang asal. Nampak yang asal ni masih ada orang lagi. Yang asal ni kita boleh tutup dah. Dah boleh tutup. Dia buang dah. Pangkah je. Ni pun dah selesai tadi. Ni tadi yang mula tadi. Ini sekarang yang kedua. Baik. Sama juga kita pun jawablah. Jawablah apa-apa pun. Contohlah. Jawablah apa. Okey. Jawablah apa-apa. Jawablah apa-apa. Dan seterusnya lah. Contoh je. Okey. Kemudian yang ini. Jawablah. Yang ini nanti tuan-tuan akan dibimbing oleh SIC lah. Kalau modul 7. Manakala untuk modul 2 nanti macam biasa. Rakan elite akan buat tutorial. Akan ada sesi bimbingan kelompok dan sebagainya. Untuk memberi sokongan kepada tuan-tuan puan. Okey. Dan jawab. Dah selesai ni. Katakan dah selesai. Macam toolkit yang awal tadi, kita kena ubah setting dia. Ini sangat kritikal tuan-tuan. Sangat kritikal. Kalau boleh tuan-tuan cubalah. Cubalah kuasai kemahiran ini. Kita tekan kat share. Lepas tu kita lihat kat sini. Memang kat sini status ni adalah restricted. Only people added can open with this link. Sebenarnya kita boleh letak kita punya email rakan elite kat sini. Tapi sangat risikolah. Kalau salah type dan sebagainya, tak sampai juga. Jadi apa kita buat ialah kita ubah terus setting kat sini. Tekan yang butang biru ini, iaitu share with Ministry of Education Malaysia. Kita klik. Okey. Kita ubah settingnya kepada apa? Yang akhir nombor 3 ni, anyone with the link. Okey. Biarkan dulu. Lepas tu viewer ni kita ubah statusnya kepada editor. Editor ni maknanya rakan elite kita nanti boleh tolong bantu betulkan. Kalau tak nak buat pun tak apa, boleh. Tekan je komentar atau viewer. Tapi nanti menyukarkan sikit lah rakan elite. Bagi rakan elite yang mahir tak ada masalah, dia boleh ubah. Tapi bagi yang tak mahir tu nanti dia melambatkan proses dia nak download dan sebagainya. Susah. Kalau boleh kita mudahkan urusan semua orang. Jadi kita tekan editor. Lepas tu sama juga kita copy link. Supaya kita senang, tak perlulah masuk balik kat sini. Kita copy terus. Done. Okey, lepas tu kita pun jawab. Kita puas hati, kita dah selesai. Okey, sekarang ni kita pergi dekat balik kepada submodul tadi ni. Okey, kita tekan lagi yang nampak ni tadi dah hantar satu. Kita hantar pula yang kedua. Okey. Lepas tu kita pergi kat link, ingat pergi kat link. Okey. Baik, lepas tu kita tekan Ctrl V sebab kita dah copy tadi. Jadi kita letak tekan Ctrl V, maknanya dia akan paste kat sini. Short form kepada paste Ctrl V. Baik, lepas tu kita pun add link. Kalau tuan-tuan tak mahir Ctrl V, payah sangat, tak apa, jangan susah. Just klik sebelah kanan mouse ni, tekan paste pun boleh. Tekan paste. Lepas tu tekan add link. Nampak dia pun masuk. Dia masuk kat sini. Okey, sekarang ini secara teknikalnya tuan-tuan dan puan dah melaksanakan tugasan toolkit aktiviti 1 dan aktiviti 2. Jadi proses yang sama nanti berlaku untuk modul 2 dan modul 7. Sama saja. Okey, sekarang ni kita nak hantar. Apa yang saya tunjukkan ni ialah kaedah yang pertama tuan-tuan. Kita gunakan classroom. Sekarang kita nak hantar kepada kita punya rakan elite. Apa yang kita buat ialah kita tekan butang turn in. Nampak ni? Ini wajib tuan-tuan. Selagi tuan-tuan tak turn in, nanti rekod oleh rakan elite menunjukkan tuan-tuan belum hantar. Jadi tuan-tuan tekan butang turn in. Dia buat confirmation. Turn in. Yes. Tekan lagi sekali. Dan kita ada 2 dokumen ni. Ingat ini dengan syarat semua dah siap lah ni. Okay, turn in. Ni langkah yang perlu dilaksanakan oleh semua peserta. Sama ada kod 4, 5 atau 6. Dalam melaksanakan modul 2 maupun modul 7. Dia sedang turn in. Okey, tuan perhatikan sekarang butang turn in dah tak ada. Dia gantikan dengan unsubmit. Okey, saya nak jelaskan apa maksud unsubmit. Okey, katakan tuan-tuan dah hantar. Sekarang tuan-tuan dah hantar ni, dah ada tanda turn in. Okey, tuan-tuan dah hantar. Jadi sekarang ini
Rakan elit sepatutnya dah terima. Okey, selagi rakan elit belum membuka tugasan ini ataupun toolkit ini, latihan toolkit ini, tuan-tuan pada bila-bila masa selagi ada menu submit ni menunjukkan rakan elit belum buka lagi, dia belum semak lagi. Katakan tuan-tuan nak berubah fikiran ke, nak tambah lagi bahan ke, tuan-tuan boleh tekan unsubmit, maknanya kita dah hantar dan kita tarik balik untuk tujuan pembetulan. Jadi tuan-tuan klik unsubmit. Ini in case sahaja. Kalau lah kita dah hantar, tiba-tiba teringat pula ada yang tertinggal ataupun ada maklumat terbaru, kita tekan unsubmit. Tekan unsubmit. Lepas tu ditanya lagi, okay, unsubmit to add or change attachment. Don't forget to resubmit once you are done. Jadi maknanya bila kita unsubmit, kita tarik balik bahan kita tersebut untuk kita edit ataupun kita nak tambah. Selepas itu jangan lupa untuk kita send. Katakan saya nak unsubmit unsubmit ni. Katakanlah contoh berlaku kes ini. Saya nak ceritakan ni supaya mudahkan. Tuan-tuan nampak sekarang ini perkataan turn in telah dibuka. Turn in dah dibuka. Jadi apa kita buat? Kita buat ialah kita pergi balik kat dokumen ni, sama ada kita klik kat sini, kita klik dan kita pun edit lah macam biasa Macam kita buat mula-mula tadi, kita edit semua. Share dah tak perlu buat lagi sebab kita dah sharing. Dah buat semua, dah edit. Dah selesai, kita puas hati. Ini edit dengan tujuan kita dah hantar. Kita unsubmit sebab kita nak edit. Kita pun buat penambahan apa-apa kat sini. Katakan apa-apalah tambah apa-apa dan kita dah puas hati. Dah selesai. Okey, kita balik semula kat sini. Sebab inilah mudahnya kalau kita gunakan Classroom. Sebab bila kita type aja, dia automatic dia save. Dan kita tekan turn in lagi sekali. Untuk kita hantar semula ataupun ada dokumen tambahan kita boleh tambah. Ini kaedah yang pertama yang saya nak tunjukkan. Kaedah pertama dan kedua tu dia hampir-hampir sama tuan-tuan. Sebab kita gunakan platform Google Drive juga. Sebenarnya Classroom ni semua data disimpan dalam Google Drive. Okey, dah selesai. Kita puas hati, kita tekan turn in untuk kali kedua. Okey. Turn in lagi sekali. Okey, dah selesai. Dan kita boleh laksanakan ini berulang-ulang selagi kedua-dua bahan yang kita hantar tadi tidak dibuka oleh rakan elit. Apabila rakan elit dah buka, maka unsubmit ni dah tak boleh nak berfungsi lah. Sebab rakan elit dah buka, mungkin dah semak. Tunggulah di return balik. Baik. Itu. Baik. Selesai yang ini. Okey, saya nak tunjuk pula langkah yang kedua. Jadi ini proses ini berlaku dalam setiap toolkit. Okey. Dalam setiap toolkit proses yang sama saja. Jadi saya hanya tunjukkan satu contoh saja. Untuk contoh yang kedua pula, saya nak tunjukkan bagaimana kaedah yang kedua, iaitu dalam Google Drive. Untuk contoh yang kedua ni, saya nak terangkan pula bagaimana kita gunakan Google Drive. Google Drive iaitu bahan-bahan yang kita dah simpan dan kita cari fail tersebut dalam Google Drive. Sebenarnya kaedah yang kedua ini sama saja kaedahnya macam kaedah yang pertama tadi, iaitu kita gunakan Classroom. Cuma kali ini cara kita melampirkan kita gunakan Google Drive. Tak apa, saya akan tunjukkan untuk latihan 6.2. Sekarang saya keluar. Saya keluar ni, saya pergi kepada toolkit yang berikutnya untuk contoh yang kedua. Ini untuk kaedah yang kedua tuan-tuan. Iaitu kita gunakan Google Drive. Okey, apa yang kita buat ialah kita pergi kelas work lagi sekali. Okey, tadi ni kita dah buat contoh, tutup. Kita pergi pula untuk 6.2. Katakan yang ini kita nak buat kaedah tu. Sama juga, dekat sini kita kena baca dulu. Tapi saya cadangkanlah bila dah klik ni, terus pergi bawah ni, tekan aja dekat view assignment. Tekan dekat view assignment ni supaya nampak besar. Ni okey. Baik, nampak ni dia ada assign kat sini menunjukkan bahawa ini kita belum buat apa-apa lagi. Kat sini ada masa. Lepas tu ada point, 100 point kat sini. Okey, kemudian kat sini aktiviti yang dilaksanakan ada 1, 2, 3, 4. Nampak ada 4 aktiviti kita kena buat. Dan kita kena baca arahan satu persatu lah supaya kita faham. Aktiviti 1, ini arahannya. Aktiviti 2 dan begitu seterusnya. Sekali lagi saya tekankan, ini contoh saja. Saya tak dapat nak berikan contoh kepada latihan sebenar modul 2 dan modul 7 sebab masih belum dibuka. Baik, kita nampak ini dia toolkitnya. Daripada 6.2 tadi ni 1 sampai 6.24. Sekarang ni saya nak tunjukkan bagaimana kita nak gunakan kaedah yang kedua, iaitu kita gunakan Google Drive. Okey, kita kena klik juga. Dia keluar macam gini. Kalau dia keluar macam gini,
kita tekan yang ini. Nampak ni, open with Google Docs. Kita tekan yang ini. Okey. Jadi, kita dah buka ni. Seperti biasa, kita file ni kita klik juga. Dan kita make a copy. Kita namakan file ini. Okey, 6.2. Keluar dari mana? Okey, tak apalah. Contoh saya bagi contoh 2 sajalah Nama kita. Okey. Lepas tu kita cari folder tu. Kita dah buat folder tadi kan? Okey, ni dia. Folder yang sama juga. Kita klik kat sini. Kita tekan select dan kita tekan OK. Okey, selesai. Sama juga. Kita tekan share. Kita ubah setting. Saya rasa proses ni kena buat tuan-tuan dan puan sebab kita nak memudahkan rakyat elit supaya mereka boleh terus buka dan buat semakan dan memudahkan mereka untuk beri maklum balas kepada tuan-tuan dan puan. Tekan share. Okey. Ini pun sama juga. Kita ubah lagi Lepas tu kita ubah kepada ni, kita ubah kepada anyone with the link. Lepas tu ubah kepada editor. Tekan done. Selesai. Kita nak buat tak? Kita boleh tangguhkan. Mungkin tak buat lagi yang ni. Kita cuma simpan dulu. Yang ini, langkah ni kita simpan dulu. Kita dah simpan tadi ni. Okey, kita terus pergi kepada yang tadi ni. Ni kita dah ambil kita dah simpan. Kita keluar. Kita pergi pula kepada toolkit yang berikutnya, Attitude 2. Kita klik. Nampak ni? Ini kaedah yang kedua lah. Kita tak buat apa pun. Kita pergi kat sini je. Open with Google Doc. Kita cuma muat turun dulu. Kita muat turun dulu. Tadi yang contoh tadi kita straight away. Kita muat turun, kita setting, kita buat dan kita hantar terus. Tapi yang ini kita guna kaedah ini. Dah ada ni. Dah boleh buat. Tapi kita nak muat turun dulu. Kita pergi kat file. Kita pergi dekat download. Kita simpan dekat mana? Dekat make a copy dulu. Kita tekan make a copy. Lepas tu kita tekan kat sini nama kita copy off ni kita klik kat sini. Letak nama kita. Okey, nama kita penting Okey. Nama dia penting sebab kita tahu kita punya. Pilih drive yang sesuai. Cari langkah ini dan begitulah seterusnya dekat folder ni dan saya select. Okey, saya tunjuk dua tuan 2 sajalah. Tapi proses ini untuk semua. Okey, katakan dah siap semua saya tutup ni semua. Kita back. Saya buat contoh 2 je, yang ni nanti kita akan gunakan kaedah yang ketiga pula sebagai contoh Okey. Jadi sekarang ni kita tadi dah simpan dalam folder kita kan, dalam Google Drive. Kan kita nak cari file tersebut dan kita nak lampirkan saja. Katakan kita dah buat dan kita nak lampirkan. Kita pergi kat sini Google Drive ini Google Drive kita dan kita cari folder mana. Yang atas ni tuan-tuan ini sebenarnya yang atas ni ialah dia nak tunjuk file-file latest yang baru kita edit. Dia ada kat atas. Nak mudahkan kita cepat. Tapi semua file ini berada di mana? Berada pada folder ini yang kita buat tadi. Jadi tadi kita dah mak turun file-file tu dan kita dah longgokkan dia kat sini. Dalam folder ini. Jadi kita klik. Okey, nampak ni ada 4 file. Katakan saya nak hantar yang ini. Ini dah kita dah buat tadi. 6.1 kita nak hantar yang ni. 6.2 1. Katakan ini nak hantar sekarang ni katakan kita dah buat yang tadi ni. Ni kita dah buat dua-dua ni. Dan kita nak hantar. Ini cara kedua Tadi saya gunakan kaedah link. Saya ambil link ni dan saya pastekan pada ini sama juga. Tapi kali ini saya nak gunakan kaedah lain. Iaitu saya tetap tekan your work kat sini. Saya tekan. Lepas tu saya tekan Google Drive. Nampak dia sebenarnya kaedah je lain. Dia sama je benda tu ada di tempat yang sama, iaitu di Google Drive. Saya klik kat Google Drive. Lepas tu pergi je kat My Drive ni. Lepas tu pergi ke file ini. Kita nampak kita nak hantar 2 folder. Jadi kita klik yang ini. Lepas tu kita tekan yang kedua ni. Lepas tu kita tekan butang insert. Nampak dia akan masuk dua-dua. Saya dah tekan dua-dua tadi Okey, itu kalau kita nak hantar file by file. Okey, baik. Jadi itulah dia caranya satu persatu file. Okey. Baik tuan-tuan dan puan. Jadi itu kaedah yang kedua, iaitu bagaimana kita gunakan kaedah hantar gunakan Google Drive, iaitu kita pergi kat add or create. Tadi kita gunakan kaedah link, tapi kali ini kita gunakan kaedah Google Drive. Cari file tu balik di mana. Jadi ini bergantung kepada kepakaran kita atau kemahiran kita. Tapi terpulang. Yang penting, selesai ni kita kena tekan butang turn in. Ini wajib. Okey. Lepas ni saya akan tunjuk pula kaedah yang ketiga. Kaedah ketiga ni kaedah yang konvensional. Okey. Kita muat turun. Kita buat secara offline. Lepas tu kita hantar dengan menggunakan media sosial yang sedia ada. Yang kita biasa.
WhatsApp ataupun Telegram. Okey, ini saya akan tunjukkan untuk seterusnya. Saya keluar yang ni. Okey, cara yang ketiga. Okey, saya akan tunjukkan cara ketiga sekarang ni. Serupa juga, saya buka classwork. Tadi ni kita dah buat Ini saya buat tadi untuk contoh cara pertama. Yang ini cara yang kedua. Sekarang saya cara ketiga, saya katakan saya gunakan yang inilah, yang bahagian ni, tugasan modul 6 ni. Katakan saya klik. Okey. Okey, macam biasa, kita tengok pada view assignment. Okey. Macam biasa juga, kita klik pada tugasan yang diberikan, kita baca dulu baca apa ni, arahannya. Okey, kita tekan dokumen. Ini cara yang ketiga, iaitu kita gunakan secara untuk kita buat tugasan itu secara offline dulu. Iaitu kita pergi ke file dan kita download dia dalam bentuk Microsoft PowerPoint. Kita muat turun. Okey, jadi kita muat turun. Setelah muat turun, kita pergi kat bawah ni, nampak kat bawah ni, dia dah ada kat sini. Kita pergi tekan ikon ni dan kita show in folder supaya kita nampak di mana file tersebut berada. File itu ditunjukkan dekat sini. Okey. Ni filenya. Okey, saya bukalah. Saya buka. Untuk saya jawablah latihan tersebut. Okey, saya tunjukkan kat sini lah Okey, ni latihannya. Saya buat ni secara offline ni. Okey, dia kata apa ni, jawablah jawab, ikutlah prosesnya ni dan kita lampirkan segala tugasan kita, katakan nak jawab kat sini Kita duplicate slide, kita jawab ni. Contoh saja. Kita pun berikan maklum balas apa-apa yang patutlah berdasarkan kepada kehendak soalan yang ada kat sini. Kita dah jawab semua dan kita dah puas hati. Okey tuan-tuan, jangan lupa kita namakan file ni sebagai nama kita lah Ini kita dah muat turun, memang kita punya. Tapi kalau boleh kita rename supaya ada nama kita, senang untuk dirujuk oleh rakan elit. Katakanlah saya dah jawab semua ni saya dah ubah-ubah ni, dah menjawab segala jawab pertanyaan dia. Katakan saya dah berjawab semua, saya nak hantar kepada kita punya rakan elit. Okey, ini caranya. Senang saja. Cara yang pertama ialah tuan-tuan boleh gunakan WhatsApp. Cara yang kedua tuan-tuan boleh gunakan Telegram. Cara yang ketiga tuan-tuan boleh email. Cara yang keempat kita boleh lampirkan kembali dalam classroom. Okey, saya tunjukkan cara-cara bagaimana kita gunakan Telegram atau WhatsApp Contoh saya tutup yang ni. Anda kata dah siap saya save. Okey, ini kata filenya. Ini filenya. Sekarang saya nak hantar gunakan Telegram. Saya bukalah Telegram saya. Ini Telegram. Okey. Nak hantar pada siapa ni? Kita nak hantar pada rakan elit kita lah Okey, katakan nak hantar pada rakan elit. Saya katakanlah rakan elit kita, siapa kat sini? Saya ambil contoh je lah Katakan saya ambil nama rakan elit tu Nordin lah Nordin Ini Nordin. Okey, ini Nordin. Saya type kat dia. Type lah apa-apa. Assalamualaikum. Baik. Dah siap ni Saya tunjukkan Telegram je lah. Nanti tuan boleh gunakan WhatsApp, email, terpulang lah Saya rasa email saya tak perlu tunjuk lah. Itu semua orang tahu Okey, sekarang ni nampak Ini sekarang ni file saya yang ada di saya punya komputer, yang saya buat secara offline. Sekarang ni saya nak hantar kepada Encik Nordin. Saya dah type gini. Apa yang saya buat ialah saya cuma bawa ni, saya drag, saya letakkan kat sini saja. Nampak ni? Saya hantar kepada Encik Nordin. Dah hantar. Okey. Nanti rakan elit, dia tahu siapa yang hantar ni. Dia tahu saya. Okey. Tugas tuan dah selesai. Nanti rakan elit nanti dia akan rujuk nanti pada classroom juga. Cuma bila tuan-tuan dan puan dah hantar kepada rakan elit dengan cara gunakan kaedah yang ketiga ni, sama ada Telegram, WhatsApp atau email, tuan-tuan tetap kena tekan butang turn in juga. Kita dah message pada rakan elit, kita dah hantar ni. Jadi apa yang kita buat ialah lepas ini kita tutup ni. Tutup yang ni. Kita pergi ke kita punya tugasan tadi ni. Kita dah hantar ni. Kita dah hantar gunakan secara Telegram, kaedah yang ketiga. Secara WhatsApp ataupun secara apa? Secara email. Tapi butang Mark S. Dan ni tetap kena tekan. Walaupun tak ada benda nak dilampirkan. Tekan juga butang Mark S. Dan. Kenapa tuan-tuan Sebab kita nak memastikan bahawa tindakan ini telah pun diambil. Nanti pada senarai tugas kita nampak ni sebagai salah semak maknanya tindakan telah diambil, tugasan telah dihantar. Kalau nak mudah lah tuan supaya rakan elit kita maklum, type lah sini bahan latihan tugasan telah dihantar menerusi Telegram. Itu saja untuk makluman rakan elit. Jadi kita pun hantar. Lepas tu kita tekan butang Mark S. Dan. Ini kena tekan tuan-tuan Apa pun kaedah kita guna, kita tetap kena tekan. Okey? Baik. Okey, itu kaedah kalau kita gunakan apa?
kita gunakan media sosial. Sama ada WhatsApp, Telegram, email ataupun apa juga kaedah-kaedah yang tuan mahir lah. Okey, cara yang lain ialah kita gunakan platform ini juga. Contoh saya unsubmit Contoh unsubmit. Tuan-tuan perhatikan bila tuan-tuan submit barang ataupun latihan mark as done ni tanpa ada sebarang attachment, nanti dia akan keluar message ni, no work attached. Rakan elit pun akan terima. Sebab itu pentingnya kalau ada begini ni. Nanti rakan elit boleh tahu. Sebenarnya rakan elit pun maklum sebab tuan-tuan dah message dia dalam Telegram. Tapi dah ramai-ramai, jadi nanti susah Jadi buat cara ni nampak ni dia ada perkataan no network attached tapi turn in dah berlaku. Nampak ni. Okey, kita unsubmit untuk buat contoh yang kaedah yang ketiga tapi contoh cara lain unsubmit Cara lain tuan kita masih gunakan platform ini tapi kita tekan butang add or create kat sini dan kita tekan butang attach file. Nampak ni? Tadi kita dah buat gunakan link, kita dah buat gunakan Google Drive, kita dah buat gunakan bahan itu dihantar gunakan Telegram saja. Tapi yang ini kita nak tunjukkan bagaimana kita gunakan Classroom. Bahan ada pada komputer kita yang kita buat secara offline tapi kita nak lampirkan dia gunakan Classroom. Jadi kita tekan file. Dari mana? Kita pun sama kaedahnya, kita tekan browse. Kaedah lain adalah kita click and drag. Tapi saya nak tunjukkan kaedah browse ni. Jadi kita pergi di mana file tu berada. Ini dia. Tugasan nombor 6 kita kena tahulah di mana file tu. Kita klik saja dan kita tekan open. Nanti dia akan masuk kat sini. Dia akan masuk. Yang ini boleh juga video dan sebagainya Itu cara kaedah browse Kaedah yang lain ialah kita tekan file ni. Contoh kat sini lah Saya beri contoh kat sini. Katakan ni lah file ni ada kat sini. Ini filenya. Saya gunakan kaedah klik dan drag. Lepaskan. Proses yang sama dia akan hantar juga. Lepas itu kita tetap tekan butang turn in. Jadi sekarang tuan-tuan dan puan, saya rasa perkongsian saya dalam aspek teknikal sama ada bagi kohort 4, 5, 6, sama ada tuan-tuan merupakan peserta bagi modul 2 ataupun modul 7, kaedahnya sama. Sama ada tuan-tuan dan puan gunakan link daripada Classroom ini, sama ada tuan-tuan dan puan gunakan Google Drive ataupun tuan-tuan gunakan kaedah offline, menggunakan media sosial seperti WhatsApp ataupun Telegram, kaedahnya serupa saja, iaitu kita kena tekan butang turn in akhirnya pada Classroom. Saya rasa itu saja perkongsian yang saya berikan berkaitan dengan aspek-aspek teknikal, bagaimana tuan-tuan dan puan selaku peserta modul 2 dan modul 7 nanti boleh memberikan maklum balas ataupun menghantar tugasan berakan elit, sama ada gunakan kaedah 1, kaedah 2 ataupun kaedah 3. Dan yang saya nak tunjukkan ini pada yang akhir ini ialah sebelum saya tutup ataupun saya tamatkan sesi kita pada hari ini, ialah ini sedikit info makluman kepada rakan peserta yang banyak kali bertanya siapakah yang terlibat. Jadi kalau kita perhatikan kat sini, untuk modul 1 bagi kohort 6 telah selesai. Memang kita nampak kat sini adalah GPK dan juga PGB. Dan kat sini kita dapati bahawa untuk kohort yang ke-6 ni memang 2 orang peserta saja bagi setiap modul, dari modul 1 sampai modul 5. Dan kalau ikut garis panduannya, mereka yang terlibat ialah PGB dan GPK, dan peserta ini wajib diikuti oleh peserta yang sama. Jadi ada rakan-rakan GB tanya, boleh tak ditukar-tukar? Misalnya modul 1 ini GPK 1, modul 2 GPK HAM, modul 3 GPK Koko, modul 4 ni GKMP. Jadi bolehkah tak boleh? Kalau ikut arahan daripada DPG, tak bolehlah. Sebab wajib ni, nampak ni. Modul 1 hingga 5 wajib diikuti oleh peserta yang sama. Jadi kalau GPK dah terlibat, maka GPK lah daripada modul 1 sampai modul 5, melainkan atas sebab-sebab tertentu, faktor kesihatan, pertukaran atau faktor-faktor lain. Jadi harap itu jelas. Tujuannya ialah supaya kesinambungan itu dapat dilakukan. Kerana antara modul 1 dan hingga 5 ni dia berkesinambungan. Dia connecting the dot kat sini. Dia tidak terpisah-pisah. Jadi orang yang sama kena faham semuanya. Jadi bagaimana yang lain? Yang lain tu seperti saya maklumkan tadi, bahawa ini merupakan peserta. Selepas tamat dari pelatihan, tuan-tuan merupakan mentor. Jadi selepas itu baru libatkan yang lain-lain. Itu yang saya boleh beri respon. Jadi ini jelas. Untuk kohort yang ke-6, wajib diikuti oleh peserta yang sama. Daripada modul 1 sampai modul 5. Okey, bagi modul yang ke-6 dah selesai itu. Dah selesai. Jadi kita tak ada masalah apa-apa. Harap tuan-tuan akurlah.
iaitu siapa yang terlibat sama ada satu ni pentadbir sama ada PGB atau GPK dan diikuti oleh 2 orang guru akademik biasa ni, guru akademik biasa dia 3 orang semua sekali. Manakala pada modul yang ke-7 ingin saya maklumkan peserta yang pertama ialah sama ada PGB ataupun GPK. Jadi bolehlah tentukan siapa yang tuan-tuan akan pilih. Keputusan di tangan kepimpinan sekolah yang menentukan siapakah yang akan ikuti, iaitu adakah PGB atau GPK. Tapi seorang itu mestilah GKMP atau ketua panitia. Pada pandangan saya, kalau sekolah menengah biarlah GKMP. Kalau sekolah rendah memang tiada GKMP, boleh KP. Manakala peserta yang ketiga ialah guru akademik biasa kat sini. Tapi dia ada nota bawah tu, ada kurungan. Sebaik-baiknya ialah ICT lah. Supaya dalam modul 7 ni dia ada integrasi dengan digital tool and resources. Jadi kalau boleh orang yang ada kemahiran senang untuk faham. Jadi kesimpulannya 3 orang sahaja dan modul 8 ni nantilah Jadi ini petunjuknya. Jadi itu saja yang saya dapat kongsikan. Terima kasih atas kebersamaan tuan-tuan dan puan. Saya mengucapkan selamat melaksanakan tugasan dan insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian tidak bersendirian kerana rakan elit sentiasa bersedia untuk memberikan sokongan dalam memastikan bahawa tuan-tuan dan puan diberikan maklumat yang secukupnya, diberikan sokongan yang sewajarnya bagi memastikan proses latihan ini dapat berjalan lancar bagi mencapai objektif yang kita sasarkan bersama. Jadi sekian saja, terima kasih. Dan selepas ini tuan-tuan jangan lupa untuk mengisi kehadiran dan silalah klik pada link yang dilampirkan untuk pertanyaan sekiranya ada. InsyaAllah rakan-rakan elit dah bersedia untuk berikan maklum balas, pertanyaan, menjawab segala pertanyaan yang ada. Jadi secara opsional tuan-tuan boleh gunakan link yang disediakan pada platform, ada pada keterangan video di bawah tu, tuan baca dan klik, ataupun tuan-tuan dapatkan link bagi tujuan perbincangan selepas ini daripada rakan elit daerah masing-masing secara opsional, secara pilihan. Jadi sekian saja untuk sesi perkongsian kali ini. Saya mohon maaf anda kata ada sebarang terkurang ataupun sebarang kesilapan dalam sepanjang penyampaian saya, dan saya mengucapkan selamat melaksanakan latihan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.